Majlis mengalu-alukan ketibaan semua tetamu Kuat sikit jemputan. li. Majlis mengalu-alukan ketibaan semua tetamu jemputan ke majlis pelancaran e-book Aku yang Diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Yang berbahagia Encik Asrul Taufik bin Roslan, Master Shiro CEO MSGA Sdn Bhd. Yang dihormati Tuan Haji Sofwan Anwar bin Haji Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Cikgu Wan Zayu Hisham bin Wan Yusof, penulis e-book Aku yang Diuji. Yang dikasihi para jemputan serta rakan-rakan dalam talian pada malam ini. Sidang hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin kasihnya dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran e-book Aku yang Diuji. Pihak majlis mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tetamu jemputan dan hadirin sekalian kerana dapat meluangkan masa menghadirkan diri ke majlis yang bermakna ini. Semoga kejelikitan hubungan ini akan dapat mempertingkatkan lagi ukhuwah melalui perkongsian idea dan pengalaman masing-masing. Bagi memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon berkat agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Tajuddin, Penolong Pengarah Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami bersama-sama untuk berada dalam majlis pelancaran e-book Ustaz Wan Zayu Hisham bin Wan Yusof yang bertajuk Aku yang Diuji pada saat ini. Ya Allah, ya fa'al lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpah rahmat dan berkat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Di saat ini juga kami ingin merafakkan tangan kehambaan demi mengharapkan ihsan-Mu agar engkau tanamkanlah kecintaan dalam diri kami supaya terus istiqamah untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Engkau anugerahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya, semua dan mudah-mudahan dengannya kami mampu mengamalkan ilmu-Mu. Seterusnya dapat mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaniyun, ya Hamid. Wahai Tuhan yang maha melimpah kerahmatannya, kami pohon agar kisah yang terangkum dalam e-book ini mampu membibit rasa kecintaan kami di atas setiap ujian yang Engkau berikan dalam mendalami ilmu-Mu, ya Allah. Kami pohonkan agar pelancaran e-book ini akan menjadikan diri kami untuk lebih bersemangat menimba ilmu melalui amalan membaca dan redha dalam setiap ujian yang Kau berikan seperti mana yang diperintahkan oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mudabbiral Amri, limpahkanlah hati kami dengan nur hidayah-Mu dan bantulah kami menjadi generasi yang mencintai minat membaca, tabah menghadapi ujian. Seterusnya bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Allahumma inni a'udzubika min baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Tajuddin atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis pada malam ini berjalan lancar dan mendapat berkatnya insya-Allah. Baiklah, kita teruskan acara dengan memberikan tumpuan kepada skrin layar di media Zoom ini untuk satu tayangan video pendek. Sesungguhnya setiap daripada kita akan diuji dan setiap ujian yang ada adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita semua. Jom kita saksikan. ujian. Dan percayalah, kehidupan kita atas muka bumi ini pun penuh dengan ujian. Tak kiralah siapa pun kita, sama ada kita kaya, miskin, berpangkat atau sebaliknya. Dan kita ada ujian hidup masing-masing. Dan lahirnya ibu ini sebagai salah satu pilihan untuk kita berdepan dengan ujian hidup kita ini dengan rasa redha, syukur dan sabar. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, terselit 1001 ibrah untuk kita renungi dan kita pelajari. Dan kita mahu sekurang-kurangnya ujian yang datang ke dalam hidup kita itu dapat diurus dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Isunya, bagaimana? Ibu ini bukanlah pintu keluar daripada setiap ujian kita ini secara totalnya. Bukan begitu. Saya teringat pesan guru saya. Selain daripada kita redha, syukur dan sabar di atas setiap ujian yang kita lalui, kita harus berusaha, berikhtiar untuk keluar daripada setiap ujian itu. Dan ibu ini sebagai salah satu pilihan untuk saya dan juga anda. Dan anda yang membuat pilihan tersebut. Terima kasih kepada Ustaz Wan Zayu Hisham atas tayangan video pendek tu tadi sebagai pengenalan awal kepada pelancaran ibu kita pada malam ini. Sekarang tibalah masa untuk kita mendengar sesi tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Sofwan Anwar bin Haji Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Amin Ustaz, amin. Ustaz buka mic Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jelas?
Jelas tu. Jelas Baik. Mic mahal kan, mic 600. Uh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Baik, terima kasih kepada moderator kita Encik Muhammad Azli Ahmad yang berbahagia Ustaz Wan Zahid Hisham Wan Yusof, penulis buku e-book Aku Yang Diuji, dan terima kasih kepada Ustaz Nazri yang telah membacakan doa yang sama-sama kita aminkan, dan sahabat saya Tuan Asrul Taufik bin Ruslan, rasmi kita pada malam ini, dan seterusnya kepada sahabat-sahabat yang saya kenali sebahagiannya dan sebahagian lagi saya akan kenali insya-Allah. Baik, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Ustaz Wan yang sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi sedikit pada malam ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Ustaz Wan yang berjaya menyiapkan buku e-booknya, dan insya-Allah saya akan menyampaikan sedikit tazkirah yang berhubung dengan Aku Yang Diuji kan. Okey, baik. Okey, nampak Nampak, besarkan je. Boleh soalan Nampak nampak besarkan. Okey. Besarkan. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang saya akan bincangkan pada malam ini, Aku Yang Diuji, dalam masa 20 minit insya-Allah. Aku yang diuji dan bagaimana untuk kita mengurus ujian itu kan. Baik, yang pertama kita kena ingat bahawa setiap kita diuji. Ujian kita adalah antara menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada syaitan. Itu ujian kita. Sama ada kita ni menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada syaitan ataupun hamba kepada hawa nafsu. Ini benda ni selalu on. Tersebut al-insan baina jazbain. Manusia itu berada dalam dua tarikan. Satu tarikan iman, jazbul iman, tarikan iman, dan satu jazbul syaitan, tarikan syaitan. Itu ulama-ulama kita bagi begitulah. Kita ni macam ada magnet yang menarik kita, tarik kita kan. Jadi setiap masa kita ditarik. Kadang-kadang kita berjaya ditarik kepada jazbul iman, tarikan iman, dan kadang-kadang kita gagal, kita berjaya ditarik oleh syaitan. Baik, tajuk pada malam ini memang menarik untuk kita bincang kan, tetapi berat untuk ditanggung. Berat untuk ditanggung. Ujian memang berat. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok apabila, sebab tu ada orang bila ujian yang teramat berat sehingga membawa kepada membunuh diri. Apabila tekanan yang begitu kuat, kita rasa langit yang tinggi pun terasa rendah. Kemudian kalau kita tengok bukan sekadar itu saja, bumi yang luas ini pun kita rasa sempit. Kita hilang punca, tertenggelam punca. Tetapi bagi kita sebagai orang Islam, kita beringat. Kita sentiasa ingat di mana kita tahu bahawa Allah sebut bahawa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini satu yang cukup jelas. Awal-awal lagi Allah nyatakan bahawa manusia itu akan diuji. Dialah yang telah mentakdirkan untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya?
dan Ia Maha Kuasa untuk membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Allah sebut dengan jelas bahawa kehidupan kita ini adalah akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buat satu contoh paling mudah tuan-tuan. Apabila kita mengikuti kursus ni macam-macam lah. Ada kursus yang disebut oleh pengajar, dia kata kursus ini akan dinilai. Kursus ini akan dinilai di akhir kursus ini akan dinilai. Saya pernah hadir kursus yang begitu. Ada kursus yang tak dinilai, dengar saja. Dan ada kursus yang akan dibuat ujian. Maka kita akan beri fokus lebihlah, sebab di akhir nanti kita akan diuji. Kalau lulus kita diberi surat kelayakan, kalau tak lulus kita tak diberi surat kelayakan. Baik, jadi tuan-tuan, manusia ini kalau kita tengok sama saja. Yang membezakan manusia apabila dia telah diuji. Bila manusia diuji, maka ketika itulah barunya kita berbeza. Baru berbeza, baru nampak orang ni berjaya, orang ni tak berjaya, dan seumpamanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga bahawa ujian ini ada dua. Ada baik, ada buruk. Kan? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap orang akan mati dan kita akan diuji dengan susah, syar wal khair dan senang. Kita kena ingat, jangan kita anggap bahawa yang kata ujian itu yang susah saja, yang musibah saja. Kita kena ingat bahawa yang senang pun juga adalah ujian. Yang senang juga ujian. Sebab kadang-kadang kita terlupa. Hidup kita ni tuan-tuan, dia sebenarnya adalah diuji on sepanjang masa. Bukan maknanya hari ni diuji, esok tak diuji, tidak. Kita diuji sepanjang masa. Diuji sepanjang masa untuk menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada hawa nafsu. Maknanya kita tidur, kita bangun, kita tidur, kita bangun, semua tu adalah ujian. Sebab apa? Nak bangun pagi pun ujian juga. Ada orang tak boleh bangun sembahyang subuh. Kan? Kalau orang yang baik, lebih baik dia boleh bangun pada untuk bertahajud dan seumpamanya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Allah uji kita baik dan buruk. Jangan anggap hak yang kita tak suka saja ujian, tetapi yang baik pun juga ujian. Kadang-kadang orang itu berjaya dengan ujian yang baik, tapi gagal yang buruk. Ada juga orang yang buruk, ujian yang buruk itu berjaya, tetapi dia gagal ketika ujian kesenangan. Ada seorang tuan-tuan, saya nak kongsi pengalaman lah. Ada satu orang ni, dia ni orang kaya. Ni cerita tahun 90-an. Yang saya kata kaya ni, dia punya, yang si suami ni, kekayaan dia bila bawa satu peralatan kilang dia itu sampai kepada lori itu tayarnya 40. Tuan-tuan bayang besar mana? 40 tayar. 40 tayar lori itu untuk bawa satu alat kilang dia itu untuk dihantar. Kaya masa tu. Kaya masa tu tahun 90, dia pakai Odyssey. Odyssey zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai Odyssey dah kaya lah. Kayanya dia ni sehingga kan isteri dia tu jadi macam dengan lupa daratan. Lupa daratan isterinya. Dan ramai orang datang minta derma, minta sumbangan. Hingga adik-beradik pun datanglah minta sumbangan. Ni cerita adik-beradik dia lah kepada saya. Dia kata sampai dia kata satu masa bila banyak orang minta sumbangan, dia kata si isteri kata, si isteri ni kata, orang Islam ni usaha malas, dia kata. Malas berusaha. Kerja minta sumbangan dah. Minta sumbangan. Jadi maknanya kata-kata itu menghiris perasaan orang. Kata orang Islam ni kerja minta sedekah aja orang Islam ni.
Allah uji dia dengan kesenangan. Tidak lama kemudian, suami dia jatuh bankrupt. Bankrupt hingga daripada pakai kereta mewah, hingga hanya memakai kereta kancil saja. Itu pun pinjam. Hingga kan apabila anak dia untuk menerima anugerah, hari anugerah di sekolah, untuk pakai baju yang cantik, dia tak mampu nak beli baju cantik untuk anak dia terima anugerah. Terus pinjam. Begitulah keadaan dia. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita sini bagaimana ada orang yang apabila diuji, maka dia gagal. Jadi maknanya ujian ini tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji kita dengan kesenangan, dan kadang-kadang Allah uji kita dengan kesusahan. Kadang-kadang orang tu berjaya dengan ujian senang, kadang-kadang dia gagal dengan ujian kesusahan. Baik. Jadi Allah sebut pada kita bahawa kita tak akan dibiarkan oleh Allah tanpa diuji. Dunia memang tempat ujian. Sebab itulah Allah kata asiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah kita sangka bahawa kita akan dibiarkan berkata kita beriman sedangkan kita tak diuji. Kan? Allah tak biar kita begitu. Kita beriman dan kita diuji, benar-benarkah kita beriman? Kalau tidak ada ujian, kita tidak akan tahu sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ujian ni sebenarnya menjadikan kita lebih hebat. Ujian menjadikan kita lebih hebat. Kalau saya ambil contoh bagaimana layang-layang, tuan-tuan, layang-layang. Layang-layang dia menjadi hebat sebab ada angin. Sebab ada angin yang menjadi halangan kepadanya. Bagaimana layang-layang itu akan diangkat tinggi ke langit kerana adanya angin. Jadi jadilah layang-layang. Jadilah layang-layang di mana ketika diuji rangkanya tidak patah, talinya tidak putus. Jangan jadi layang yang bila diuji jatuh. Kita kena jadi layang-layang dia halang, ditolak oleh angin, kita terus tinggi. Dan pastikan bahawa rangka layang-layang itu tidak patah dan talinya tidak putus. Maknanya tali itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak putus. Mungkin itu satu analogi yang kita boleh buat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok Allah uji orang banyak. Allah nyatakan kepada kita di antaranya Nabi Ayub dalam Quran cerita. Nabi Ayub diuji 17 tahun dengan sakit. Dia berjaya. Daripada kaya, daripada sihat, daripada anak ramai, diuji sehingga dia sakit, dia menjadi miskin, hartanya habis dan anak-anak telah meninggal. Dan isteri dia pun telah pun maknanya diuji dengan sakit suaminya. Berjaya alhamdulillah. Tapi kita tengok Qarun, Allah uji dia dengan kekayaan dan dia gagal. Dia gagal tuan-tuan, asalnya dia pengikut, dia sepupu Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, orang yang suaranya cantik, sedap suaranya membaca kitab Taurat dan ada kepandaian untuk membuat emas, dan dia diuji dengan kesenangan lalu dia jadi sesat. Itu Firaun. Sebab tu tuan-tuan, Qarun. Sebab tu Qarun gagal. Begitu juga dengan Firaun tuan-tuan, Allah uji dia. Firaun yang dikatakan Firaun ni Firaun Firaun yang zaman Nabi Musa, Firaun ramai ya. Firaun ramai, di antara Firaun Musa itu dia ni dikatakan seorang yang hidupnya mewah, tak pernah sakit. Kekuasaan dia hebat kan. Tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit. Bersin pun tak pernah katanya. Hingga dia lupa daratan, dia mengaku dia sebagai Allah, dia sebagai Tuhan. Dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Iaitu Ramsis yang kedua. Kalau kita pergi Mesir, ada bandar nama Ramsis. Ramsis kedua itulah yang merupakan Firaun yang berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita tengok
kita tetap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak dibiarkan Allah tak serahkan diri kita kepada kita. Allah tidak serahkan diri kita kepada kita, tetapi Allah serahkan diri kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena kembali kepada Allah. Sebab tu Allah kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tak suka sesuatu, di sebaliknya ada kebaikan, kita tak tahu. Boleh jadi kamu suka sesuatu tetapi dia tidak baik untuk kamu. Dan Allah mengetahui, kamu tak mengetahui. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak suka sesuatu benda berlaku, tetapi di sebaliknya ada hikmah dia. Ada seorang kawan saya, tuan-tuan, cerita ayah dia. Kalau tuan-tuan naik lebuh raya ke Kedah tu, tuan-tuan lalu lebuh raya. Ayah dia belajar dekat dengan Mekah. Kan? Ayah dia belajar dekat dengan Mekah. Kemudian lepas tu masa di Mekah tu orang bahagikan harta pusaka. Lalu ayahnya itu diberi kawasan yang tanah-tanah pusaka tu, diberi tempat yang tak cantik kepada untuk si ayah yang sedang belajar dekat dengan Mekah. Jadi yang adik-adik yang ada dekat dengan Malaysia masa tu mendapatlah tanah-tanah sawah yang tajik cantik yang dekat dengan jalan dan seumpamanya. Jadi yang pak cik yang belajar dekat Mekah ni pun bila balik dapatlah tanah yang berada di jauh daripada tempat yang strategik. Allah takdirkan kerajaan akan buat lebuh raya. Kebetulan lebuh raya itu kena kepada bukit yang akan dilalui. Jadi dia yang dapat bahagian bukit yang pada asalnya orang tak suka nak tanam pun tak boleh sebab bukit batu. Maka pihak lebuh raya membeli tanah itu dengan harga yang mahal, membeli tanah. Dia jual tanah aja. Dia jual tanah dan dibeli oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia tu untuk buat plus, untuk buat jalan tu, dan dia dapat banyak duit. Jadi maknanya kita tengok pada biasa kita tengok Allah nanyalah dia ni kan sebab mendapat tanah pusaka di tempat yang tak strategik. Baik. Apabila kita diuji kan, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tahu yang mengujinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang uji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang dia mengadu kepada guru dia. Dia mengadu kepada guru dia. Dia kata, "Tuan guru, saya diuji oleh Allah sebab saya diuji sekarang. Saya diuji." Kemudian guru dia kata, "Apa masalah kamu?" "Saya tak tahan dengan ujian yang saya terima." "Baik," dia kata, "beginilah," dia kata. "Kalau kamu berjalan di satu lorong," dia kata, "tiba-tiba anjing itu menyalak kepada kamu. Anjing itu menyalak kepada kamu. Macam mana kamu nak bagi anjing itu berhenti menyerang kamu ataupun menyalak? Macam mana nak bagi anjing itu berhenti?" Guru dia tanya dia. Guru bertanya kepada orang yang mengadu bahawa dia sedang diuji. Dia menerima musibah. Jadi Tok Guru tanya dia balik, "Kalau kamu berjalan di satu lorong dan kamu pula diserbu oleh anjing, disalak oleh anjing, macam mana kamu nak selesai masalah tu?" Dia diam, dia tak tahu nak jawab. Maka guru dia kata, lebih baiklah untuk kamu nak mendiamkan anjing itu, maka kamu mengadu kepada tuan dia. Kamu minta tolong tuan anjing itu. Jadi biar tuan anjing itu bagi arahan saja kepada anjing itu, maka anjing itu akan berhenti. Pasti anjing itu akan berhenti. Begitulah juga kita tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menguji kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah yang uji, kita nak kena mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ujian itu. Kita boleh kata, "Ya Allah, Engkau ringankanlah ujian Engkau kepada aku. Ya Allah, lembutkanlah takdir Engkau kepada aku."
Jadi itu cara dia. Jadi bila kita diuji, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi tuan-tuan, ujian ini tuan-tuan macam-macam tuan-tuan. Ujian tuan-tuan. Ujian kita ni macam-macam. Di mana kalau kita tengok kepelbagaian ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang Allah uji walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah uji kita dengan ketakutan. Wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Di mana kekurangan harta benda dan jiwa mungkin Allah uji. Was thamarat. Hasil tanaman akan berkurangan. Ni Allah sebut dalam Quran di antara ujian-ujian yang Allah uji. Dan ujian yang paling besar sekali tuan-tuan adalah ujian kematian. Itu musibah. Musibah yang paling besar adalah musibah kematian. Ada musibah macam-macam musibah. Ada musibah berlaku kepada harta kita, ada berlaku kelaparan, ada berlaku ketakutan. Sekarang ni orang lebih fahamlah bila kerana COVID ini, ujian-ujian ini, musibah-musibah ini dilihat dengan lebih jelas. Dengan lebih jelas. Dan macam saya kata tadi, ujian yang paling besar adalah ujian berhubung dengan hidup dan mati ataupun ujian kematian. Kadang-kadang Allah uji tuan-tuan benda itu berat. Kadang-kadang ringan. Kadang-kadang ujian itu panjang dan kadang-kadang ujian itu pendek bertahun-tahun. Kadang-kadang kena dekat diri kita dan kadang-kadang kena dekat keluarga kita. Kadang-kadang kena dekat kesihatan kita. Dan kadang-kadang kena kepada ujian kepada kewangan kita. Kadang-kadang uji dengan kejayaan dan kegagalan kita tuan-tuan. Jadi ini ujian-ujian yang setiap orang akan laluinya. Ada ujian yang besar. Kita mohon kepada Allah agar Allah menguji kita, minta Allah maknanya menguji kita dengan ujian yang sepadan, yang seringan dengan kita. Baik. Saya teringat satu cerita. Ini cerita ujian tuan-tuan. Ini cerita ni lama dah. Cerita ni Dr. Harudin cerita, Allah Yarham. Dr. Harudin cerita. Saya ingat cerita ni. Dia pernah cerita, saya tak pernah nak cerita. Dia cerita, kita rasa, ya Allah, beratnya ujian. Dr. Harudin cerita, masa kursus kami, dia kata, peristiwa ni berlaku pada hari Ahad, dia kata. Peristiwa berlaku pada hari Ahad. Pagi Ahad. Hujung minggu. Dia kata cerita ni, dia kata yang hari Ahad, hujung minggu ni biasanya yang si ayah pagi-pagi basuh kereta. Pagi tu basuh kereta, cuci kereta. Yang si mak ni, ibu ni, dia ada baby kecil, memandikan baby dekat bilik air. Anak laki-laki dua orang ni bermain dalam bilik. Bermain, melompat-lompat atas katil, main dalam bilik. Anak laki-laki dia dua orang. Jadi tiba-tiba si anak dia menjerit dan menangis, berlari kepada mak dia dalam keadaan dada tertikam dengan keris. Dada tertikam dengan keris si adik ni. Jadi terkejut mak bila tengok dada anak dia, si adik tu ditikam. Jadi jatuh adik dia tu sebab kena tikam. Sepatnya berlari dia jumpa dekat dengan mak dia, jatuh. Kemudian mak ni pun terus pergi tengok anak dia yang kena tikam itu, panggil ayah yang sedang basuh kereta dekat bawah. Rumah 2 tingkat. Kemudian bila jerit kuat sangat, ayah pun lari naik. Yang si abang yang tikam adik ni pun lari keluar. Takut kena marah. Jadi bila ayah naik, ayah kata kat dekat isteri dia kata, jom kita terus bawa ke hospital. Bawa ke hospital. Walaupun anak dia parah kena tikam. Anak dia kecil. Ni budak-budak bermain dalam bilik kan. Bahaya tu ada keris. Lepas tu mak dia pun, isteri dia pun untuk bawa anak ke hospital. Yang si ayah dokong anak yang kena tikam tu letak dalam kereta. Kemudian ayah pun start kereta, nak reverse cepat-cepat nak pergi hospital. Tiba-tiba terasa meletup dekat tayar. Rupa-rupanya abang hak tikam tadi itu lari bersembunyi di bawah kereta dan dilanggar oleh ayah dia. Okey, kemudian ayah dia kata, seorang bapa ni kata pula kepada isteri dia, dia kata,
Mana anak kita hak yang kecil sekali, baby mana? Teringat rupa-rupanya dia terlupa anak hak dia mandikan itu, baby mandi itu tersembam dalam bathtub. Mati budak tu. Mati budak tu. Peristiwa ini tuan-tuan berlaku hanya sekelip mata pada hujung minggu. Si adik kena tikam, si abang kena langgar dengan kereta, bapak dia gostan, reverse, nak keluar cepat ke hospital, dan baby terlepas, mak dia terlupa bila tengok adik kena tikam, baby tu terlepas dalam bathtub dan meninggal. Dan tuan-tuan, ini ujian yang cukup berat. Ujian ni cukup berat, ujian tu saya kata ujian paling berat, ujian kematian. Apatah lagi yang meninggal itu adalah 3 anak. Dan akhirnya dia sebab tak tahan, akhirnya mereka menjadi dia rujuk kepada psikiatris. Saya tak tahu lah gila ke tak gila. Tetapi tuan-tuan, ujian ini kalau berlaku begitu, ini adalah ujian yang cukup berat. Baik. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang mukmin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ini kita tengok di mana sikap seorang mukmin. Sebab Nabi kata ajabal li amri mukmin. Sungguh ajaib keadaan orang beriman apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ke tak baik ke, semua je baik untuk dia. Baik ke ujian tu atau tak baik, tetap dia baik. Kalau dia dapat benda yang baik, maka dia bersyukur. Dia dapat pahala. Kalau kena dia diuji dengan tak baik, dia bersabar, maka dia pun tetap dapat pahala. Jadi sebab tu Nabi kata ajaban li amrin mukmin. Orang mukmin tu amat mengajaibkan, menakjubkan. Tak kiralah baik diuji ataupun baik buruk yang kena ujian, dia tetap akan jadi baik belaka. Baik, sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok di mana kalau kita tengok musibah-musibah yang berlaku ini, apa yang berlaku kepada kita bukan kebetulan. Tolong buang sifat kebetulan. Kita taklah kebetulan. Dalam dunia ni tuan-tuan tak ada kebetulan. Semuanya takdir. Semuanya takdir. Tak ada kebetulan. Kebetulan tu mulut kita yang sebut. Tak gugur suatu daun pun Allah sebut, melainkan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak gugur satu helai daun pun. Walaupun hutannya luas, daunnya banyak, daun yang gugur itu dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam semua musibah yang ada ni tuan-tuan, musibah yang paling berat adalah musibah terkena kepada agama. Musibah yang kena kepada agama. Berbanding dengan dunia kita dan kehidupan kita. Kadang-kadang orang tidak melihat musibah yang besar itu musibah kepada agama. Dia lebih lihat musibah yang besar itu kalau kena kepada diri dia. Dia kemalangan, dia kebakaran, dia kehilangan kaum keluarga. Itu dosa paling berat. Tapi sebenarnya musibah yang paling utama adalah musibah yang berlaku pada agama. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan benda tu kena kepada kita, sakit, itu bagi ulama tidak berat. Yang berat ini kalau musibah itu berlaku pada agama. Di mana contohnya kalau berlaku murtad. Satu, kemurtadan. Kalau kita berlaku syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa bomoh dan seumpamanya. Kalau terlibat dengan ajaran sesat, itu musibah-musibah yang berat. Sebab itu musibah agama. Ataupun kalau kita terlibat dengan benda-benda maksiat, itu suatu musibah. Jangan kita dah anggap bahawasanya buat maksiat ni bukan musibah. Buat maksiat adalah musibah. Meringan-ringankan agama, itu suatu musibah. Dia tak kira haram dan halal. Dia tak kira riba dan rasuah. Itu satu musibah yang cukup dahsyat. Jadi tuan-tuan, sebab itulah Nabi sebut dan satu doa yang kita tengok, Allahumma, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Nabi sebut, Nabi kata wala taj'al, ini doa Nabi, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan dunia kami, urusan agama kami. Dinina. Janganlah ya Allah musibah ini musibah yang menimpa kepada agama kami. Sebab ini musibah yang paling besar. Baik. Dan kalau tuan tengok
Ini bagaimana Qadhi Syurah. Syurah Al-Qadhi ataupun nama dia sebenarnya Syurah Al-Haris Al-Kindi. Syurah Al-Haris ni seorang yang cukup hebat, cukup adil. Dia ni menjadi qadhi selama 60 tahun, tuan-tuan, 60 tahun. Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar dia jadi qadhi, Umar sampai kepada Ali, sampai kepada Muawiyah. Dia jadi 60 tahun, umur dia panjang. Dia ni tabi'in. Dia tak jumpa dengan Nabi, walaupun sezaman dengan Nabi. Dia orang Yaman. Jadi dia tak mahu sahabat sebab tak jumpa dengan Nabi. Dia tabi'in sahaja walaupun hidup sezaman dengan Nabi. Jadi Qadhi Syurah ni, dia mata dia sebelah mata dia buta. Sebelah mata dia buta. Orang tidak tahu bahawa mata dia buta selama 15 tahun. Lepas 15 tahun baru orang dapat kesan, rupa-rupanya mata dia sebelah buta. Sebelah mata dia buta. Bila orang tanya kepada dia, mengapa tuan tak bagi tahu kata mata tuan buta? Dia sembunyi musibah yang kena kepada dia. Dia sembunyi musibah yang dia kena. Dia kata apa? Kalau aku bagi tahu dekat orang kawan-kawan aku, mereka akan susah hati, simpati dengan aku. Buat apa aku bagi tahu? Kalau aku bagi tahu kepada musuh, musuh akan menghina aku. Orang tak suka kepada aku akan menghina aku. Baik. Kita tengok apa yang terakhir yang terkongsi ini. Kata Syurah Al-Qadhi, dia kata, inni la asabu bil musibati fa ahmadullah alaiha arba'a marrat. Ketika aku ditimpa musibah, aku memuji Allah 4 kali atas musibah itu. Bila kena musibah, dipuji Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Yang pertama dia kata, aku memuji Allah, aku bersyukur kepada Allah kerana tidak ditimpakan musibah yang lebih besar dari itu. Tak timur lebih besar. Setakat tu je. Kalau kena dia kematian seorang anak, hanya seorang anak tu saja. Dia tak mati 2 orang anak. Yang pertama, dia tak aku syukur kepada Allah. Hanya setakat tu je. Aku memuji Allah kerana aku diberi kesabaran atasnya. Alhamdulillah. Aku diuji, aku tak hilang punca. Aku tak betul. Dan yang ketiga, aku memuji Allah kerana memberikan taufik dan beristirja dan memohon dengannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah kepada dia. Dan keempat, dan aku memuji Allah kerana tidak menimpa musibah terhadap agama. Nampak tak? Dia kata, aku syukur ini hanya musibah yang hanya kena kepada diri aku, tetapi tidak kena kepada agama itu. Tak kena kepada agama dia. Dan akhir tuan-tuan, akhir sekali, ringkas dalam tazkirah ini, kita kena ingat, dalam berhadapan dengan musibah ini, ujian ini tuan-tuan, kita bukan ada pilihan. Kita bukan boleh pilih. Allah nak minta Allah uji, tak boleh pilih. Ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, anggaplah musibah ni tuan-tuan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan musibah menjadikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita orang beriman, kita hubungan kita, tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala kena kukuh seperti mana ada layang. Kuat macam mana angin pun, kalau talinya kukuh, tidak akan terputus tali itu daripada pemegangnya, insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu untuk saya sampaikan sedikit tazkirah dan tahniah kepada Ustaz Wan yang telah pun dapat menyiapkan buku Aku Yang Diuji. Mungkin kita akan dapat manfaat daripada buku Ustaz Wan nanti, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Haji Sofwan Anwar bin Haji Ahmad atas perkongsian ilmu yang bermanfaat untuk kita semua pada malam ini. Moga ada pengajaran yang dapat kita ambil daripada tazkirah ini untuk panduan kita semua. Baiklah hadirin sekalian, kita setelah mendengar tazkirah daripada Ustaz Sofwan tadi, jadi untuk seterusnya kita ceriakan suasana malam ni dengan cabutan bertuah roda e-book yang disediakan oleh pihak penganjur. Saya difahamkan Ustaz Wan dah sediakan 10 buah buku pilihan untuk dimiliki oleh yang bertuah pada malam ini. Okey, jadi kita akan tunggu untuk sertakan kita ada cabutan bertuah bagi sesi yang pertama untuk roda e-book kita. Ustaz Wan, macam mana?
Okey, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Ustaz Safwan dan Azli. Okay, untuk pertama ni, terima kasih Ustaz Safwan lagi sekali. Saya akan buat cabutan bertuah sesi 1 dulu. Sesi 1 ni saya akan mulakan dengan dua buah buku saya dulu, ibu saya dulu. Iaitu buku Bolehkah Saya Menulis ni, dua orang yang akan dapat ibu ini secara percuma. Sekiranya tuan-tuan dah beli ibu ni, kita akan tukar ibu lain. Tak ada masalah. Nanti PM belakang lah ya, PM belakang. Boleh? Okey. Untuk ibu Bolehkah Saya Tulis, saya akan spinkan dua nombor, dua nama. Lepas tu yang terpilih nanti, saya akan tulis siapa yang menang dan saya akan hantar ke email masing-masing. Sebab dalam pendaftaran tu saya minta email kan. Jadi email saya akan minta email dan saya hantar ke email masing-masing insyaAllah. Okey, so yang pertama, kita dah 10:26. Subhanallah. Betul aja. Okey, yang pertama lah. Sila Ustaz. Dengar. Yang pertama, main-main pusing. Tapi saya tak sure, Agus ada tak sini? Cuba make sure kita ada tak Agus di sini? Agus ada tak Agus? Agus ada tak? Agus Irawan ada? Tak ada. Kalau tak ada, saya kena... Pusing lagi Ustaz. Pusing lagi lah. Okey, yang kedua. Seronok main pusing-pusing ni. Sahaja malam-malam main pusing-pusing. Yang main tikam dah lama tinggal. Jangan Ustaz, ujian ni. Ustaz Safwan Anwar dapat. Okey. Tahniah Ustaz. Mentazkirah kita pada malam ni. Okey, kita bagi. Okey, yang kedua. Safwan dapat ni. Mana jiran dapat ni? Okey, Siti Alfiah ada tak? Kalau ada, unmute dan say kata, ada kata. Ada tak Siti Alfiah? Siti Alfiah. Ada tak? Ada? Tak ada tu. Tak ada kan? Ada tak Siti Alfiah? Li, cuba tengok Li. Ada Li? Tak ada nampak Ustaz. Tak ada, kita hide cuba. Okey. Okey, kita ambil lagi lagi. Oh, lama ni. Lama pula musim ni. Fazlina ada tak Fazlina? Unmute dan cakap say hi ke apa ke? Ada tak Fazlina? Ustazah Fazlina ada tak? Kat Sepang. Ada Ustaz, ada. Ada Fazlina? Ada? Okay. Tahniah Ustazah. Terima kasih. Okey, Fazlina dapat. Okey, sekarang ni saya akan pergi buku ibu yang ni pula. Ibu sorry, bukan ibu ni. Ibu Maaf Aku Tak Sempurna. Sesiapa dah beli ni kita akan tukar buku lain kalau tak ada. Kalau dah belum beli, anda akan memiliki ibu ni lah, dua ibu saya ni lah. Okey, boleh dua ibu ni. Okey. Saya pergi. Okey, Maaf Aku Tak Sempurna. Dia tikam pula tikam siapa yang kena. Mari kita lihat siapa yang kena. Dia tikam pula kita ni. Azhar tak Azhar? Azhar macam tadi kata tak siap, ada tak dia ni? Azhar Akmal. NGB kat Pesari Jaya ni. Ada tak Azhar? Kalau tak ada saya kena, kalau tak ada saya akan Azhar tak ada. Okey. Sebab dia beritahu dia tak sihat tadi tu. Okey. Ustaz teruskan. Dah habis ni pukul 1 pagi kita ni. Jangan Ustaz. Boleh ambil dua nama sekali tu. Kaji ada tadi kan kaji kan? Alhamdulillah Kak Ji ada. Tahniah. Okey, Fauzia. Okey, satu lagi Maaf Aku Tak Sempurna. Kak Ji. Okey, seterusnya. Kak Cimah nanti saya bagi buku lain Kak Cimah. Sebab Kak Cimah yang edit buku juga tu dia. Yang begitu. Adalah ni? Ada Kak Cimah. Ada. Okey, settle dua Kak untuk Cimah ni. nanti Kak Cimah pilih di mana-mana ibu kat bookstore atau beritahu saya. Saya akan belikan. Boleh. Kalau nak yang terkini ni kena PM tepi lah kot. Okey, sorry. Yang ni dulu. Buku 7 Lesson buku ni. Ibu yang ini. Ibu daripada Singapore Travel Lesson. Singapore Ustaz ya. Okey, MC Azli. Terima kasih Ustaz. Memang nak pergi travel lepas ni Ustaz. Habis COVID ni boleh buka sepadan kita pergi. Okey, buku 7 buku travel yang ditulis Koseha ni. Ni buku ni.
Okey, buku ni sedap baca ni. Menarik Ustaz. Ini buku ni bahasa Inggeris ni, boleh mainkan sikit bahasa I Inggeris. can understand, never mind. Macam aku dengar. Okey, lepas tu kita akan pergi, silap tekan. Satu lagi. Buku Angan-angan kelas pertama daripada alumni kelas saya ni. Okey. Angan kelas pertama, okey. Okey, kita tengok siapa dapat. Okey. Jenuh habis 10. Lama juga punya ni. Suhaimi ada tak Suhaimi? Muhammad Suhaimi. Ada tak Suhaimi ni? Kalau ada unmute. Ada tak Suhaimi? Ya, ada. Assalamualaikum. Ada, Okey. alhamdulillah. Tahniah. Okey, ada. Okey, kalau dah ada buku ni beritahu saya. Okey, sebenarnya buku yang seterusnya adalah buku luar rasa. Nak meluah rasa pula dia ni. Oh, yang ini best Ustaz. Takkan Dr. Nora dapat buku ni, Dr. Nora. Dr. Nora dah ada buku ni kan? Dah ada dah. Dr. Nora dah ada tak apa. Nanti Dr. Nora pilih buku lain. Kalau Okey, doktor nak tukar dengan saya terima boleh kasih. doktor. Dengan saya pun boleh doktor. Saya dah ada juga yang tu. Oh, dah ada juga dah. Dr. Nora dah ada lah buku tu. Bagi pula tu, bos dia pula tu. Okey, Ustaz lagi. Buku 30 pantang larang presenter. Okey. Padu Ustaz ni. Okey. Ariza ada tak Ariza? Ariza ada tak Ariza? Ariza ada tak? Suamiuk? Ada. Okey, Okey. Ariza. Tahniah. Okey, Ariza. Kemudian Ustaz. kita pergi Ada dua lagi Ustaz. Dua lagi cabutan. buku Ada Apa Dengan Anxiety. Kebetulan semalam kita ada program ni. Saya akan turun ni. Okey, daripada Dr. Arbatun. Kalau dah ada, beritahu saya. Okey, Ariza. Okey, siapa lagi? Zuraini ada tak hari ni? Ada tak Zuraini unmute? Ada tak Zuraini? Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Tahniah. Satu lagi Okey. Ustaz, satu lagi. Satu lagi buku. Ini buku surat kita punya CEO. Oh, ini yang buku, dapat ni. Ini aku pilih jalan ini. Ini buku ni bagus ni. Baru siri 1, belum masuk siri 2 lagi ni. Okey, nanti kita pilih siapa yang kena. Okey. Kamu pula sikit ni. Ada tak? Kak Noraini ada tak? Saya tak sure Kak Noraini ada tak ni. Saya tak sure ada tidak Kak Noraini. Sebab tadi macam tak ada. Ada tak Kak Noraini? Kak Noraini 1, Kak Noraini 2, Kak Noraini 3. Tak ada. Saya Tak ada, Ustaz. kena buat satu lagi. Okey. Aku saya pusing ni kita ni. Oh, tahniah Encik Idrus kita. Ada terus? Alhamdulillah. Okey, selesai. Okey. Okey. Untuk 10 cabutan untuk sesi yang pertama, terima kasih kepada Ustaz Wan Zayu atas cabutan roda e-book tadi. Jadi yang tak dapat lagi jangan risau, ini adalah ujian. Kita ada lagi sebab ujian ini datang dalam banyak-banyak bentuk. Macam Ustaz Safar beritahu kita, susah pun ujian, senang pun ujian. Baiklah, tibalah masa kita nak dengar sendiri daripada mulut penulis e-book Aku Yang Diuji berkaitan naskah karya beliau pada kali ini. Dengan itu, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Ustaz Wan Zayu Hisham bin Wan Yusof bagi sesi bedah e-book Aku Yang Diuji. Persilakan Ustaz. Okey, alhamdulillah, syukur, terima kasih Azli, sahabat saya. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Selamat petang Baik semua, alhamdulillah syukur, terima kasih kerana bersama saya masih lagi 10.35 walaupun dah kata macam dah over sikit ni sebabnya kita ada beberapa perkara tadi kita mula lewat dan sebagainya. Dan tadi kita khusyuk mendengar, terima kasih Ustaz Safwan, bekas mantan ketua unit saya dulu. Ketika saya teruskan, dan juga Azli ni sebenarnya rakan unit saya di
Selain Azli ni kaunselor sebenarnya, dia seorang kaunselor di unit kami. Alhamdulillah syukur pada kali ini, dan juga Ustaz Nazri baca doa tadi pun adalah merupakan yang jaga dadah di Selangor. Orang dadah, dadah dengan dia lah di unit kami. Alhamdulillah syukur, dan terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Rakan-rakan daripada Sabah pun ada, daripada utara ada, selatan ada, di tengah pun ada, subhanallah. Terima kasih banyak. Dan juga Pantai Timur pun ada, subhanallah. Saya jemput rakan-rakan semua untuk hadir malam ini untuk kata bukan sekadar untuk mendengar saya punya perkongsian, tetapi pada Ustaz Sofwan tadi, dan insya-Allah nanti kepada Masjid Siro sendiri nanti insya-Allah dengan izin. Dan pada malam ini saya nak share tentang pada ibu saya ini. Ibu ini adalah satu perkara yang saya tulis pada 4 Julai 2000 tu. 4 Julai pada pukul 6 petang, pada 4 Julai 2021. Pukul 6 petang, memang sharp pukul 6 petang. Saya tengok buku jam tu, jam 6 petang, idea tu terlintas datang tentang ujian. Asbab daripada ketika saya menerima ujian, ketika saya satu masa sesak nafas, saya pergi ke klinik, terpaksa mengambil ujian ECG, kemudian di-refer kepada unit kecemasan PPUM, saya dapat ECG lagi kedua di sana, kemudian saya buat X-ray lagi di sana, kemudian saya buat ujian darah lagi di sana, dan kemudian dibenarkan pulang pada pukul 9.30 malam selepas itu. Dan dikabarkan tidak masalah, dan saya refer balik 2 hari lepas, dan 13 Julai lepas untuk buat ujian treadmill ataupun ujian letak untuk berlari tu di treadmill tu. Dan alhamdulillah dengan result yang negatif lah, maksudnya mana dia dikabarkan saya normal, tak ada masalah. Saya tak sure lagi kenapa jadi berdebar, dan juga kenapa dan semalam saya ikuti anxiety disorder, ada kaitan dengan itu pun saya tak sure lagi. Dan 21 bulan saya akan berjumpa refer lagi dengan doktor di PPUM. Alhamdulillah. So pada pukul 6 petang itu juga, apabila saya dapat idea ini pukul 6 petang, saya terus masuk kepada saya punya di mastermind saya. Kalau pelajar-pelajar ataupun alumni kelab khusus penulisan ataupun bengkel penulisan Gaiwan akan tahulah, setiap idea yang datang saya akan terus pindah kepada mastermind ini ataupun mind map ini. Saya akan pindah semua. Saya akan buat idea itu datang, saya kumpul. Rupanya bila saya buat itu, asalnya dia bentuk tip-tip. Tetapi ketika saya menulis itu, itulah Allah punya kuasa. Bila saya tulis saja, rupanya saya ada benda lain masuk. Saya kebetulan pula saya mengikuti awal tahun baru ni, saya ikuti kelas neurohacking dengan Dr. Rizal. So dari kelas neurohacking tu saya belajar bagaimana kita nak problem solving. Bagaimana kita nak selesaikan masalah kita. So saya ambil ilmu saya belajar daripada problem solving itu daripada Dr. Rizal. Saya gabungkan dengan apa yang sedia ada, saya gabungkan dengan pengetahuan yang sedia ada dengan beberapa buah buku lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah, dia siapkan, saya tulis daripada pukul 6 petang dari segi idea, kemudian pukul 7 lepas maghrib tu rehat sekejap, sambung pula untuk sebab isyak dengan sambung dengan penulisannya lagi, kemudian sampai lewat malam saya agak tidur agak lambat sebab saya challenge, saya kata saya nak siapkan ibu ini sebelum pukul 6 petang besok, saya kata. Sebelum pukul 6 petang besok, malam 5 Julai. Jadi daripada malam itu juga, sepanjang malam saya menulis, sampailah ke saya rasa dah pukul 1 pagi macam tu, lebih kurang macam tu. Kemudian saya stop, bangun pula esok subuh pula, saya sambung lagi penulisan awal subuh pula tu, sampailah ke pagi, kemudian relax sekejap, lepas tu sambung pula selepas zuhur tu, dan sampai buat cover, buat layout, semua siap. Dan lebih kurang pukul 2 petang saya bagi kepada pukul 1 petang saya bagi kepada editor saya, Puan Rohana. So dia pun edit serta-merta. Saya kata saya minta juga untuk edit dalam sebelum pukul 6 petang sebab saya nak challenge untuk saya siapkan dalam tempoh 24 jam challenge ini. Kemudian saya minta juga kawasan Puan Ramlah pun, Puan Hashimah pun, saya minta mereka belikan review buku saya ni sebelum kalau boleh sebelum dia. Tapi Puan Ramlah paling lambatlah sebab dia bekerja tu, dia bekerja pukul 10 malam dia bagi saya review. Ni last kali lah Puan Ramlah pukul 10 malam pada 5 Julai. Yang lain semua pukul 6 petang bagi review kat saya. So saya masuk dengan review semua, pop siap. Alhamdulillah izin Allah. Dah siap. Kemudian barulah proses kemudian untuk mencantikkan lagi semua itu berlakulah selepas itu sampai tu. So sekiranya kita ada idea yang banyak. Sebab tu saya beritahu rakan-rakan untuk penulis, sekiranya kita nak tulis, kita kena rasa apa yang kita tulis, dan apa yang kita rasa itu yang dekat dengan kita.
So bila kita dekat, kita kena action, kita tindak terus. Jangan terus kita dah nak tulis ni, tapi kita simpan idea tu, kita biar dia berlalu saja. Lama-lama kita disejuk. Bila sejuk, dia tak dapat lagi idea tersebut. Sebab itulah bila kita buat ni, sebab tu saya mulakan bicara penulisan saya, kata apa? Jadikan setiap ujian hidup yang kita lalui sebagai satu proses untuk matangkan diri kita. Macam ujian kesihatan, saya lalui 2-3 tahun lepas, ujian kehilangan, ujian macam-macam yang berlaku dalam life saya sendiri. So dia gabung semua tu, dia adun semua tu, semua benda tu. So bila diadunkan semua benda, diblendkan benda tu, ujian-ujian itu, menjadikan dia punya penulisan agak lancar. Sebab itulah, macam saya ingat guru saya, Ustaz Fahrul Majun, katakan pada saya juga, dia kata cikgu, dia kata, saya menulis, kalau cikgu tulis, perasan semua tulisan-tulisan yang saya tulis dalam majalah Solusi dan juga dalam buku-buku saya tu, kebanyakan, ya Allah itu Allah uji saya sebenarnya. Apa yang saya tulis itu sebenarnya saya alami, dia kata. Oh, patutlah Ustaz tulis, kata, sampai berkesan sekali. Sebab bila kita rasa apa yang kita tulis, dan dia akan memberi macam ada roh, dia punya ada, yang kita punya tulisan itu ada roh sampai kepada jiwa-jiwa pembaca. Dan saya misal lagi, ketika dalam 2000 berapa dulu, saya ingat lagi 2000 berapa dulu, saya pernah bercerita dengan Ustaz Fahrul, sehingga ada 1, 2, 3, ada 2, saya share dengan satu something yang apa berlaku dalam live saya, sehingga kan dia tulis kisah saya dalam majalah Solusi. Semua benda tu tak perasanlah dia hypekan benda tu lah, tapi ada dua kali penerbitan majalah Solusi tuliskan story yang saya share kepada Ustaz Fahrul pada masa itu. So benda-benda tu, ujian-ujian tu berlaku dalam live saya, dan sepanjang daripada 4-5 tahun ini memberi memula awal-awalnya akan memberi satu kata turning point dalam kehidupan saya lah. Sebab tu lah, setiap dari kita ada cerita tersendiri, tuan-tuan dan puan. Setiap dari kita ada cerita sendiri. Kita ada cerita. Yang Ustaz Sofwan tadi dia tak cerita macam mana dia baru saja lepas pembedahan jantung. Ustaz Sofwan pun dia baru dulu dia gemuk, bukan gemuk pun, dia besar WC lah. Sekarang dia makin alhamdulillah makin sihat lah. Subhanallah, syukur kali Ustaz Sofwan dah makin sihat kan. Jadi itu ujian yang dilalui oleh kita. So setengah cerita kita boleh kongsikan. Ada cerita yang kita boleh kongsikan dengan orang. Ada cerita yang kita sembunyikan daripada sesiapa pun tak boleh tahu. Sebab itu kisah kita. Sebab tak semua kisah kita dia boleh diceritakan pada orang. Kalau nak cerita pada orang pun, orang yang sesuai untuk kita ceritakan. Tak semua orang yang boleh kita ceritakan kisah tersebut. Sebab apa? Kadang-kadang kita rasa ni, kita bimbang. Bila kita cerita semua kisah kita pada orang, nanti orang pandang remeh pada kita, pandang rendah pada kita, menyebabkan kita down, menyebabkan kita tak mampu nak bangkit semula. Dia akan take time. Masih agak lama untuk bangkit. Begitu dalam live saya pun, saya akan bangkit masa agak lebih, bukan setahun lebih, atau hampir ke 2 tahun, nak bangkit semula tu. Nak keluar daripada kepompong, kita rasa macam aku ni, memang Allah dah tak, memang aku ni buat dosa sangat, Allah uji macam-macam. Contoh begitulah ya. So, sebab di sebalik tabir diri kita ni, sebenarnya ada satu benda, mungkin kita tewas, tapi kita tak tunjukkan ketewasan kita, kekalahan kita. Kita tak ada tunjuk. Macam saya pun, saya tak akan tunjuk pada rakan-rakan office saya. Apa yang saya berlaku dalam live saya tak akan tunjuk bahawa saya ada masalah dan sebagainya. Sebab kalau boleh, saya nak semua orang berada kita dalam positif. Biar itu jadi cerita kita. Kita sendiri yang berlalui benda tu. Walaupun ada kadang-kadang kita boleh down, boleh jatuh, biar kita sendiri. Maknanya ada masa saya akan share dengan rakan saya sahaja, dan tak semua rakan saya akan kongsikan sebab tak semua orang boleh tahu perkara-perkara yang tahu. So ini semua adalah tentang kita, tentang ujian-ujian yang kita lalui. Sebab itulah apa yang berlaku pada kita, dan saya mencari jawapan dalam hidup saya. Kenapa saya berlaku begini. Kenapa bila aku sakit, bila kabel tu pada hari saya ditahan di FPPM itu, bila kabel tu penuh dengan kat dada saya, bila untuk buat ECG sebagainya, walaupun masa tu dalam keadaan saya rasa ini last aku punya life lah. Aku tak ni last day aku ke ni. Jadi kita macam-macam. Kalau aku dah nak mati ke dengan umur sekian ni kan. Lepas tu aku rasa macam Allah nak tarik dah kan aku punya nikmat ke aku ke, kalau lah jadi berlaku gini, yang aku berlaku pada anak-anak aku dan sebagainya. Banyak benda kita fikirkan. So itulah turning point kita. Lama-lama kita rasa, banyak dosa-dosa aku lagi, tak boleh settle lagi ni. Amal-amalan aku kurang lagi ni, Allah, banyak benda-benda yang lara kan, benda-benda yang tu. Mana buat Zoom ah? Jadi benda-benda ni lah yang menjadikan kita jadi, orang kata apa, kita jadi, masa tu lah turning point life saya. Supaya saya nak tengok balik, adjust balik sebenarnya jadual saya. Perasa tak kita sekarang ni dalam BDR ataupun work from home. Dan bila work from home, kita dulu pergi office, bangun pagi-pagi pergi office, jam. Lepas tu pergi sampai office, kita meeting dan sebagainya, pergi ke Hulu Kiri macam kami, pergi ke seluruh Selangor, pergi ke
katakan pergi meeting, katakan pergi ke Kuantan ke, pergi ke Johor ke, pergi mana, kita sibuklah. Mana pergerakan kita tu tak ada kat pejabat lah, kita keluar outstation dan kita ada kesibukan kita tu. Dan bila sekarang kita ada kat rumah, apa yang kita buat? Saya fikir balik. Bila saya fikir balik, saya pun bersyukurlah rakan-rakan saya yang buat live pagi-pagi, buat baca Yasin, buat live baca Hizb Bihar, lepas tu buat live pula buat selawat begitu. So kita boleh barulah kita tahu nikmatnya PKP ni, nikmatnya kata yang ada lockdown ni juga, ada something yang live kita yang kita tak pernah buat dulu dalam amalan kita lupa. Sebab kita lebih banyak makanan fizikal. Makanan rohani kita tak berapa nak masuk sangat. So bila makanan rohani tak masuk, kita punya jiwa pun kacau, macam benda yang berlaku. Sebab itulah bila kita diuji dengan kesakitan macam MS dan kita story, bila kita uji kesakitan kita fikir banyak benda. Apa lagi nak buat dengan life aku dan hidup aku. So apa lagi? Dan selagi kita berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita pegang dengan tauhid yang kuat, insya-Allah kita tak akan jatuh, kita tak akan down, kita akan kuat insya-Allah dengan izin Allah. So sebab itulah ujian-ujian kita lalui ini menguji ketauhidan kita, menguji kekuatan dari segi keimanan kita, sejauh mana kita nak pergi ke depan lagi dan sebagainya. So ringkas lagi saya pergi, e-book ini sebenarnya saya tuju kepada diri saya sendiri. Diri saya, bukan orang lain sebenarnya. Bila saya buat buku e-book Maaf Aku Tak Sempurna, saya tuju pada diri saya. Bila saya tulis buku Aku Ideologi, saya tuju pada diri saya. Saya tak nak menuding jari pada orang lain, apa yang berlaku dalam live saya dan sebagainya. Sebab ini semua adalah kisah kita yang mana Allah berikan ujian untuk kita. So, kita tak perlu menyalahkan orang lain. Kita perlu salahkan diri sendiri, kenapa aku begini? Kita katakan untuk diri. Mana Allah bagi aku ni untuk aku sebenarnya. Ini bahagian aku yang perlu aku lalui. So, dalam e-book ini, di setiap ujian itu bersama dengan rezeki. Maknanya setiap rezeki, dia macam gini tau. Dia macam bukusan gula-gula. Perasan tak gula-gula? Bukusan gula-gula, secara analoginya katakan gula-gula, dia ada bukusan dia. Perasan, katakan gula-gula tersebut saya simpan di poket sebelah kiri saya dan poket sebelah kanan saya. Katakan poket sebelah kanan saya ada gula-gula, saya pergi tak ada pembalut. Saya pergi, Ustaz Nazri silakan ambil 6 gula-gula. Mesti Ustaz kata, apa jijik lah bagi gula-gula dalam poket dia ni. Dia pun tak ada pembalut apa, main-main pergi gitu. Tetapi gula-gula sebelah poket kiri saya bagi pada Ustaz Nazri, ada pembalut dia cantik dengan color dia semua dia bagi. Dan Ustaz Nazri ambil gula-gula tersebut, kau bukakan pembalut dan makan, dan pembalut dibuang. Sekarang ni, saya tanya Ustaz Nazri sendiri, katakan, nak makan pembalut ke nak makan gula-gula? Saya bagi gula-gula tanpa pembalut tadi, tak nak ambil. Tapi bila saya bagi gula-gula ada pembalut, nak ambil pula. Sebab apa? Sebab itu dia katakan, kita ni nak makan tu, nak makan pembalut ke kedua-duanya, atau belum nak makan gula-gula. Sebab itulah, pembalut tadi diibaratkan sebagai kita punya ujian-ujian yang hadir dalam hidup kita. Dan gula-gula tadi adalah rezeki yang tersimpan di sebaliknya. Sekiranya kita ambil sekali kedua-dua tu, maknanya kita ambil dengan ujian sekali, masuk dengan kita masuk dalam ujian tersebut, dan Allah SWT yang simpan kita satu rezeki yang besar untuk kita dalam pembalut tersebut. Sekiranya kita buang pembalut tu, tak nak kita buang rezeki tu, maknanya kita tak nak ujian tu, maknanya kita dah buang rezeki sepatutnya yang datang pada hidup kita. So saya percaya bahawa setiap ujian yang datang itu ada bersamanya ada dengan rezeki pada kita, insya-Allah. So rezeki pelbagai, bukan rezeki mata wang saja dengan harta saja, rezeki tu banyak, subhanallah. So beza rezeki kita ni atau ujian kita besar atau kecil, dan bagaimana respon kita kepada rezeki ada tidak pada ujian tersebut. Kalaulah katakan MS diuji dengan penyakit saraf, tiba-tiba dia bertindak balas yang negatif, dia jadi kemurungan, dia tidak terhiraukan dunia itu akan berlaku. Dia tak akan berlaku macam sekarang. Dia tak akan membina syarikat seperti mana sekarang dengan alumni 2,000 orang. Dia tak akan membangunkan pemimpin muda lagi. Sebab apa? Sebab mengalah dengan ujian tersebut. So bagaimana respon kita terhadap ujian itu akan memastikan siapa kita pada masa sekarang. Saya yakin percaya ujian-ujian yang tuan-tuan lalui sebelum ini sebenarnya satu kejayaan pada kita dan apa yang berlaku pada kita sekarang. So, yang pertama, saya mulakan dengan melihat dalam e-book ini, saya mulakan dengan melihat apa yang berlaku pada kita. 5 soalan yang saya soal. Saya dah bagikan flip tu kan. Itu 5 soalan. Itu yang perlu anda jawab. Yang perlu saya jawab juga. Dan dalam khusus dalam neurohacking, saya kena jawab soalan-soalan begitu juga. So lepas tu yang kedua pula, saya mengajak pembaca untuk main kisah ujian orang lain. So dalam kisah ujian lain tu juga, saya bawakan contoh gini, saya buat ini ibu saya, okey? Ini ibu saya yang saya beritahu lah. Okey. Saya buat satu kisah banduan, bangun bunuh diri. Ini satu kisah yang powerful juga. Lepas tu kisah tentang saya share
kisah bagaimana saya berada di zon kuning di PPM pada masa ni, seorang-seorang, tak boleh ada ramai orang. Masa tu anak saya hantar je kan. Lepas tu dia parking kat luar, tak boleh masuk kan. Lepas tu kemudian saya share pula tentang satu kisah lagi, iaitu kisah dengan pandemik, yang mana saya share dengan rakan saya yang saya katakan terpaksa restoran yang terpaksa tu. Dan 3 hari ni saya menjenguk restoran kawan saya tadi, dia dah tutup pun. Saya dah macam sedih betul. Saya 3 hari saya pergi ke restoran dia nak cari dia lagi kan. Saya nampak restoran dia tutup kemas lah. Macam saya rasa dah, dia pun mungkin juga terpaksa berundur diri dalam bisnes restoran ini. Sebab dulu dia kata kat saya dulu, dia teruk jatuh hampir 60%. Tapi hari ni, 3 hari ni saya pergi, pagi tadi kat Subang Permai, saya pergi tempat restoran dia, saya pergi, dia pun dah tak buka lah restoran semalam. Saya jadi macam sedih sangat bila melihat keadaan ni. So, saya share dengan kisah-kisah ini untuk tuan-tuan. Kemudian saya pergi kepada soalan. Apa hebatnya soal hujan ini yang kita tuan hadapi? Apa hebatnya hujan ini? Dan soalan-soalan seterusnya saya bawa tuan-tuan. So, benda-benda ini sebenarnya, saya mengajak tuan, saya katakan, apa hebatnya hujan ini pada kita? Kita jawab, cuba kita tulis benda tu. So kita akan dapat rasakan bahawa hujan ini tak sehebat mana pun dengan berbanding dengan rezeki yang Allah berikan pada Ustaz Sofwan dan beritahu kita tadi kan. So benda-benda ini saya mengajak tuan-tuan bukan sekadar membaca, tetapi tuan-tuan merenung kembali ke dalam diri dan menulis. Bila kita tulis, kita akan dapat rasa tau. Kita dapat rasa. Sebab bila tak tulis, kita tak rasa. Kita main dekat mind saja, dekat dengan primary reality saja. Sebab saya nak tuan-tuan berada dalam secondary reality. Secondary reality tu di dunia alam nyata kita. So di otak kita di primary reality. So kat sini saja, dia setakat ini saja. So bagaimana nak bawa dia ke secondary reality? Kita kena tulis benda tu. Kita kena rasa benda tu. Barulah benda tu akan bawa ke dalam dunia reality kita. Barulah kita rasa, wow. Sebenarnya ujian ni begini sebenarnya untuk aku. Ujian ni sebenarnya tak sebesar mana ujian sebenarnya. So itu yang berlaku. So yang ketiga, saya mengajak pembaca untuk kenal ujian-ujian yang hadir dalam hidup kita dengan bertanya soalan. Kalau saya tak tanya soalan, tuan-tuan takkan jawab. Tuan-tuan baca je. Tapi bila tuan-tuan jawab soalan saya, maknanya jawapan dalam buku saya itu dan tuan-tuan sendiri yang milik. Tuan-tuan yang beri jawapan. Saya tak beri jawapan. Saya tak berhak nak mengubah nasib seseorang. Saya tak mampu nak ubah nasib seseorang. Kita yang mampu ubah nasib kita diri sendiri dengan tangan kita sendiri. So macam mana? Saya cuma memandu pembaca kepada soalan-soalan yang menggerakkan kepada penyelesaian setiap ujian yang kita lalui. Okey? So yang ketiga, saya laju supaya kita. Yang keempat, saya minta membaca ikut serta menulis, dia akan berimpak berganda berbanding kita membaca saja. Bayangkan kalau kita baca saja, kita just baca. Kita jadi knowledge. Itu saja. Tapi bagaimana nak adapt dalam kehidupan, kita kena tulis dan kita kena rasa benda tu, kita kena apply tu dalam life kita. Barulah benda tu menjadi satu, orang kata, impact berganda, dia double, triple impact tu dalam life kita. So, apa yang saya harapkan, bila tuan-tuan baca ibu ini, dia dapat apply rasa reda, rasa syukur, rasa sabar, dan juga kita masukkan terus usaha dan ikhtiar itu untuk kita keluar daripada ujian tersebut. Setiap ujian kita ada titik noktahnya. Dia tak akan berterusan. Dia ada titik noktahnya. So, titik noktah itu di mana? Itu takdir Allah. Tapi di melalui usaha dan ikhtiar kita. Kita jangan berhenti begitu saja. Pandemik, satu benda yang realiti. COVID-19, satu benda realiti. Tetapi dia akan menemui titik akhir. Bila titik akhirnya, kita pun tak tahu. Tapi kita kena berusaha dan berikhtiar. Ambil vaksin dan sebagainya. Jangan takut. So, benda-benda ini yang kita lakukan. So, sekarang. So, dalam ibu ini, itu saja yang saya sharekan. So, apa yang saya nak adalah, setiap penghasilan yang saya buat ini, saya tak nak keluarkan ibu semata-mata tulis ibu. Saya ada ibu. Saya tak nak begitu. Saya nak dia berimpak kepada saya sendiri dan juga kepada para pembaca saya. Okey, wallahualam. Terus soalan lagi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Zayu Hisham bin Wan Yusof atas penceritaan penulisan e-book Aku Yang Diuji yang memberi inspirasi kepada kita semua bagaimana Ustaz Wan membuat penulisan itu dalam jangka masa yang pendek dan dapat disiapkan dalam keadaan yang begitu berkesan, dan kita akan lihat hasilnya untuk e-book Aku Yang Diuji. Baiklah, sebagai tanda terima kasih atas kehadiran semua yang berada dalam meeting Zoom pada malam ini, kita teruskan lagi dengan roda e-book kita untuk 10 lagi cabutan. Saya difahamkan untuk sesi yang kedua ini, 10 orang yang bertuah akan menerima naskah e-book Aku Yang Diuji. Orang yang terawal akan menerima naskah e-book Aku Yang Diuji. Jadi Ustaz, jangan kita tunggu-tunggu lagi, teruskan dengan pusingan kita. Okey, yang pertama. So malam ni saya tunggu inilah. Esok baru keluar.
Okey, Lily ada tak Lily? Lily Fariza. Kalau ada, Amir. Hello Lily. Amir, Lily, ada tak Lily? Lily cuba tengok, Lily ada tak? Ada tak? Kalau tak ada, saya kena kan. Oh, saya punya editor saya ada, Rohana pun ada. Terima kasih Rohana Zaki, editor saya. Editor yang hebat. Macam tak ada, Ustaz. Tak ada, saya hide dia. Saya bagi screen. Hey, main tikam. Kita tikam. Siapa yang kena? Ini kawan saya tak ada sini. Ini kawan kolej saya ni. Kalau tak ada, kita teruskan je, Ustaz. Jangan tunggu-tunggu lagi. Terus lagi. Okey, teruskan. Nak bagi 10 ni malam ni. Okey. Okey. Ustazah Rashidah ada tak? Amil? Ada. Ada tahniah Ustazah, penerima pertama untuk Alhamdulillah. Terima kasih Okey. Ustaz. Okey. uji. Web Sutra ada tak? Ada tadi tu. Tadi ada dia. Web ada tak Pak Web? Ada tak Pak Web ni? Ada. Ada. Okey Pak Web, tahniah. Nanti saya hantar. Tahniah. Okey, tahniah. Pak Ustaz. Web. Yang ketiga. Oh, Ustaz Suryadi Abdul Jalil ada? Ada. Tahniah Ustaz. Memang Okey. Ustaz akan diuji. Terima kasih. orang ketua kampung. Okey. Yang keempat. Teruskan Ustaz. Yang keempat, laju. Yang keempat, siapa yang kena? Nurudah ni pun kawan kolej saya ni, ada tak ada jari ni? Nurudah ada tak? Tak ada je Nurudah ni. Ada Ustazah? Ada Tak ada Ustaz. Teruskan. Jadi saya teruskan. Yang ketiga dah ada, yang keempat. Allah, kita sorry Kita Izma ada tak? Orang Terengganu. Aduh, tadi ada. Izma ada tak? Mana? Ada tak Izma? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak Izma tadi. Tadi ada. Tak apa. Okey, tak apa. Saya akan buat next. Cepat sikit. Okey Ustaz, teruskan Ustaz. Farah Aimi ada? Ada, saya ada. Okey, tahniah. Farah Aimi ada. Okey, ada 6 lagi Ustaz jabatan Ustaz. Cepat. Dah lewat. Yang kelima. Kena bagi ibu ni percuma. Laju. Oh, ada TJ Padu. Tahniah. Tiji Padu ada? Ada. Okey, tahniah. Tiji Padu dapat percuma. Okey. Okey, 5 lagi jabatan Ustaz. 5 lagi. Cepat. Okey, siapa pula? Okey. Dr. Ayu. Betul ayah ada tak? Saya dah keluar lah. Ada. Ada, tahniah Doktor. Oi, dapat Terima kasih. Okey Ustaz, lagi 4. Lagi 4. Teacher Selina ada tak? Teacher Selina 1. Teacher Salina. Ratayu tak ada ke dia? Teacher Salina ada tak? Tak ada, tak apa. Tak ada Ustaz, teruskan lagi Ustaz. Nampak kan? Hai, tak ada bertuah hari ni Ustaz. Ya, tak ada. Kawan ada tak kawan? Ada, seronok ya aku. Tahniah. Oh, ada one more. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz, 3 lagi Ustaz. Okey, 3 lagi. Satu lagi sambut. 3 lagi, bismillah.
Bonda Rogayah ada tak? Bonda Rogayah. Ada tak? Tidak sure. Tak ada. Tak ada Bonda Rogayah. Tak ada Tak ada lah. Ustaz. Dia register yang last tadi. Sekarang. Lewat tak. Teruskan. Okay, Allah. Lewat sorry yang MS. Dah terlajak ni. Bonda teacher. Kat sini tak ada tak? Cikgu kat sini tak ada tak? Cikgu sini tak ada tak? Tak ada eh? Tak ada Ustaz. Oh, tak ada ni. Mana ni? Ustaz nak bagi 3 lagi Ustaz. 3 lagi. Oh, 3. Hello, Faya, apa khabar Faya? Saya punya mentor. Siap Faya? Siap Faya? Syukur. Terima kasih Faya. Ustazah Hamzah, ada tak? Ada tak? Yes, saya Ustaz. Okey, Thank you. Tanya Ustazah. 2 lagi Ustaz. Teruskan. Semua JJU kita ni. 2 lagi. Untuk aku yang diuji, insyaAllah. MSJ, Kak Aminah ada tak? Kak Aminah ada tak? Kak Aminah tak nampak ni. Scan. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kita Gerak, akan gerak. hide. Kita hide. Kita cari lagi. Ada 2 lagi. Dia putar pun letih dah ni. Jumayah ada tak? Tadi macam ada. Dia ada meeting hari ni. Kak Jumayah ada? Saya ada, alhamdulillah. Okey. Ada Tanya. Terima kasih, Ustaz. Satu lagi. Untuk Okey, naskah aku yang diuji. Silakan Ustaz hari ni. Semua saya punya JU lama ni. Okay, last one. Kita habis, sorry tuan-tuan dan puan ya. Ni yang terakhir. Sundra tak ada ni kan? Ada Sundra? Tak ada nampaknya ni. Konselor kita tak ada kan? Okay. Last. Oh, Mencabar. mencabar. Wey. Ustaz Rozain ada tak? Ada Ustaz. Oh, ada. Alhamdulillah. Akhirnya tahniah selesai dengan kita punya cabutan bertuah bagi sesi yang kedua. Jadi terima kasih dan tahniah kepada semua penerima awal yang bertuah mendapatkan e-book Aku Yang Diuji. Baiklah, seterusnya kelopak biru dalam jambangan Delima Merekah menambah seri. Para tetamu hadirin budiman, ucapan pelancaran e-book laluan diberi. Majlis dengan rasa berbesar hati menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Asrul Taufik bin Roslan, Master Shiro, CEO MCGA untuk meneruskan majlis kita dengan ucapan perasmian dan juga pelancaran buku e-book kita. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Muhammad Azli yang berusaha pada hari ini, Cikgu Wan Zayu, Ustaz Wan Zayu, Cikgu Wan Zayu Hisham yang sebagai penulis e-book yang kita akan lancarkan pada malam ni. Tak lupa juga kepada semua panel-panel jemputan VIP kita malam ni, Ustaz, Ustazah, Doktor, Profesor dan semua sahabat-sahabat yang Allah Ta'ala kasih sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Seperti biasa tuan puan, saya bercakap memang tak ada teks. Saya tak gerti baca pakai teks. Sebab tu saya tak boleh didik cikgu, kan? Kalau saya dulu cerita pernah didik cikgu, kan? Tapi tak dapat diterima sebab saya tak suka guna teks. Saya suka bercakap apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi, yang apa yang saya cakap ni tuan puan adalah ilham. Minta maaf Ustaz kalau saya cakap ni ada benda tak kena. Tapi apa dia bila guru kitab saya ajar, Syiro, apa yang kau cakap, apa yang kau buat tu semua ilham daripada Allah. Sebab apa? Kita bukan Nabi yang layak dapat mujizat. Kita bukan wali yang mendapat karamah. Tapi kita hanya hamba Allah yang Allah sayang, yang Nabi sayang. Dan kita sepatutnya boleh dapat ilham.
Sebab tu tuan-puan, di dalam keadaan apa saja saya diuji, saya akan mohon pada Allah, ya Allah, bagilah aku ilham. Walaupun tak hafal banyak doa-doa bahasa Arab ke banyak dalam Quran kan, tapi saya cakap bahasa Melayu. Sebab apa saya nak bercakap dengan dia. Saya tahu Allah sentiasa mendengar apabila saya bercakap dengan dia. Bila saya berkata-kata dengan dia dengar. Sebab apa? Dia penuh dengan sifat 99 Asmaul Husna kan? Penuh sifat-sifat yang baik. Sedangkan waktu pandemik ni orang takut-takut pun, saya pun takut juga. Sebab abang ipar saya baru kena positif di Sungai Buloh, termasuk anak saudara saya. Termasuk anak saudara saya seorang lagi, semalam baby baru 6 bulan pun kena di Sungai Buloh semalam. Berada di hostel Sungai Buloh. So orang semua takut dengan pandemik. Bagi saya pun takut. Sebab apa? Ianya diberi ujian kepada kita. Tapi saya letak satu perkara saja tuan-puan. Apa yang datang tu semua ada hikmah dia. Apa yang kerana COVID tu kita dapat bertemu. Kerana COVID-19 tuan-puan, saya dapat berkenalan dengan Ustaz Wan Zayu kita ni. Kalau tak kerana COVID-19 ni saya tak jumpa beliau. Kerana COVID-19 ni saya dapat jumpa lebih ramai orang dalam bisnes MSDX yang berhad saya ni yang saya dapat bangunkan dalam korporat. So hari ni saya dapat satu amanah daripada penganjur iaitu Wan Zayu. Terima kasih Cikgu sebab jemput saya. Seorang guru-guru ni adalah pendidik. Guru-guru adalah pendidik yang merupakan permata negara. Saya sampai sekarang ni saya amat terkesan jika orang tidak menghormati guru. Sebab bagi saya guru ni, walaupun kau ajar sepatah huruf alif, itu adalah guru. Dan guru saya, guru kitab saya baru meninggal, bulan lepas baru meninggal, dan ditinggalkan saya selama-lamanya. Dan apa yang saya cakap malam ini tuan-tuan adalah banyak kata-kata beliau. Yang begitu simple, saya belajar daripada kampung, saya tidak ada background yang yang secara formal dalam agama, tapi saya belajar daripada guru-guru kampung saya. Dan kita telah meninggalkan kita dengan cara yang keadaan yang senang. Dalam keadaan senyum, dalam keadaan tidur malam habis. Dia pernah tinggalkan saya satu ayat waktu saya tengah sakit. Dia cakap, Syirul, setiap hari nak tidur, doa je. Setiap kali 5 waktu, doa saja. Doa apa? Matikan aku seperti aku mati dalam keadaan aku tidur. Saya tak faham mula. Saya kata, kenapa? Dia kata, sebab tidur sakit tak? Tak sakit. Tidur sedap. So doalah mati dalam keadaan rasa macam sedang tidur. So, saya cakap, betul juga So waktu semayang 5 waktu tu, puan saya selalu doa, ya Allah, kalau kau nak ambil nyawa aku, kau ambil waktu aku rasa macam aku sedang tidur. Dan benda tu terjadi pada dia. Saya tengok bulan lepas dia meninggal, memang dalam keadaan senang je dia pergi. Dalam keadaan tidur. Dan saya amat mendambakan kematian seperti macam itulah. Sebab apa? Kita mati ni sakit kan? Takut kan? Betul tak? Takut sakit mati itulah. Okay? Dan dia pesan pada saya juga, sebelum saya cerita hidup saya ni, dia pesan pada saya juga, umur Rasulullah ni tuan-tuan, 63 tahun. 63 tahun. Dan umur kita makin hampir, pada bulan 2 tahun depan, saya akan cukup umur saya 40 tahun. 40 tahun adalah umur dewasa. Sebab apa Nabi pun diangkat sebagai Nabi pada umur 40. Bawah 40 masih dikira belia remaja kan. So tahun depan saya akan letak diri saya dah dewasa lah Dr. Nora. Saya tak boleh cakap saya remaja lagi lah. Okay, saya akan cakap walaupun wajah saya remaja, saya akan cakap saya dah dewasa tahun depan. So tahun depan saya dah jadi dewasa. Dan apabila kita makin hampir umur ke 63, patutnya kita makin seronok. Kak Syima, kita kena seronok Kak Syima. Don't worry. Sakitnya orang uji kita macam-macam sakit ni, kita kena happy. Apabila kita menghampiri umur 63 tahun, kita dah hampir berehat. Kita dah hampir berehat dah. Berehat untuk kekal di negara abadi. Kalau kata kita dibalikkan pada waktu kecil, saya pun tak nak dah. Sebab apa tuan-tuan? Waktu kecil kena sembat dengan mak kalau tak sembahyang subuh. Kena pergi sekolah, kena paksa baca buku. Pernah waktu kecil tau. Waktu sekolah ni kena sempat ni, kena paksa. Tapi bila dewasa, seronok. Dah seronok pula kena cari rezeki, kena pergi kerja, bangun pukul 8, pukul 8 pagi kena pergi kerja, kena marah dengan bos. Penat tau. Sehinggalah kita nak berehat waktu bila tuan-tuan, apabila umur kita 63 tahun, iaitu umur Rasulullah. Tapi tuan-tuan, apabila umur kita melebihi 63 tahun, guru saya cakap, apabila umur kita lebih 63 tahun, itu adalah bonus untuk kita kumpul pahala lagi yang kita berdapat. Sebab tu saya membangunkan sistem perniagaan menulis e-book. Alhamdulillah ni saya bertemu ramai lebih kurang 2,000 dah yang menulis e-book di bawah akademi yang saya tumbuhkan. Dalam keadaan susah payah saya tumbuhkan. Sebab apa bagi saya, ilmu tu perlu dikongsi sebagai saham akhirat. Duit akan datang selepas tu tuan-tuan. Ini yang perjuangan saya. So macam mana saya bermula benda ni? Saya bermula dalam keadaan saya anxiety pada tahun 2015. Saya berada di Lubnan. Saya bertugas sebagai pegawai risik untuk Malbat 850-3, iaitu pasukan Malaysia Malbat yang kalau Black Hawk Down tu Malbat 1. Black Hawk Down tu yang cerita yang tidak diceritakan kepada rakyat Malaysia di dunia. Nampak tentera Amerika yang hero cerita tu kan.
Sedangkan askar Melayu yang pergi selamatkan tentera Ranger Amerika Syarikat di Mogadishu pada waktu itu. Malbat 1 dan seorang prebet Aznan kita meninggal pada waktu itu. Tuan-tuan, ini yang ceritanya. So saya adalah Malbat 850-3. Kenapa 850? Dia mengumpulkan 850 orang tentera Malaysia yang berada satu batalion di tanah bumi Syam, di sepadan Israel dan juga Lebanon. Sepadan tu tidak diiktiraf sehingga kini, yang ini dipanggil Blue Line. Blue Line ni penuh dengan periuk api apa semua. Dia adalah tempat satu garisan sewaktu tentera Israel dia invade Lebanon dan dia berundur, dia withdraw daripada Lebanon ke negara Israel yang dia ambil itulah kan. So saya jaga di selatan Lebanon. So apa yang saya dapat tuan, waktu tu saya start bertugas bersama Hizbullah, saya jumpa Hizbullah semua tu, Amal dengan Syiah semua ni. Jadi waktu tu saya datang perasaan anxiety saya datang. Rupanya waktu tu sakit saraf saya dah mula menunjukkan simptom. Tapi saya tak sedar. Pertama saya takut semayang, saya diuji dengan takut semayang berjemaah. Saya akan lari. Saya tengok kat semayang jemaah, saya akan cari tiang, saya cari dinding, saya takut. Saya rasa macam kepala saya nak hitam. Dan apabila saya di sana, saya terus di MRI brain saya di bawah pakar di Bandar Tie, Selatan Lebanon, di sana. And then tak dapat jawapan, cakap brain saya okey. Bila saya pulang ke Malaysia lepas tahun, saya pulang ke Malaysia, saya terus sakit lagi. Tapi doktor masih tak dapat punca dia. Akhirnya pada 2018, sewaktu saya membangunkan sistem platform jualan e-book ni, Allah Ta'ala uji saya pada malam keputusan PRU, iaitu pada 9 Mei 2018. Waktu tu saya terpaksa dikejarkan kecemasan apabila kepala saya terus ditolak ke kanan. Boleh kanan ini? Masa tu saya percaya jin pun, orang cakap jin pusing ke kanan. Macam Ustaz cakap dia kan. Ustaz kata kita boleh diuji ni mula kita takut agama kita diuji lagi kita bahaya tau. Kita boleh jadi ke arah khurafat dan syirik ni. Kepala ke kanan ni habis ni. Keris saya orang silat. Keris semua habis buang kat sungai ni. Orang ni cakap macam-macam ni. So waktu tu saya masuk, kepala saya ke kanan. Tak boleh pusing ke depan. Kan? Masa tu. So waktu tu doktor terus buat ujian, macam-macam ujian. And then saya daripada hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wan Semaju, dipindahkan ke HKL sebab HKL ada neuro. Ada pakar neurosurgery dan juga neurologi. So di sana mereka mendapati apabila CT scan dan juga MRI kali keempat, mereka jumpa saya punya medulla oblongata ada saraf-saraf terimpit iaitu cranial nerve dan juga accessory nerve nombor 11. So waktu tu benda tu akan mengganggu saya punya pergerakan kepala dan ianya terus dideclare sebagai sebenarnya penyakit saraf, dipanggil cervical dystonia. Dystonia tuan-tuan puan boleh tengok DYSTONI. Siapa dapat buku saya tadi boleh bacalah yang aku beri dalam tu ada DYSTONI, boleh Dr. Ayu Timur tolong type kat tepi kalau orang nak cari sebab penyakit ni rare dalam dunia tuan-tuan. Penyakit ni rare, dia adik pada Parkinson. Kalau tuan-tuan jumpa saya 3 tahun yang lalu, tangan saya akan getar, kepala saya akan getar sini. Sedih tau. Daripada sihat seorang pegawai tentera kan, boleh angkat senjata tapi kepala dia macam ni. Macam ni kan, tunjuk-tunjuk macam ni, macam mana tangan getar, takut jumpa orang. So apa jadi tuan-tuan, macam-macam kajian doktor buat. Doktor cucuk habis badan saya ni. Dan mereka berusaha untuk operate saya punya otak di belakang. Tapi saya minta satu benda, saya cakap doktor bagi saya seminggu boleh tak? Saya nak rukyah cari Islam di rumah. So balik rumah tuan-tuan, benda perkara pertama saya buat adalah saya buat solat taubat. 3 bulan tu saya duduk terbaring di rumah, saya berpuasa, tapi balik tu saya buat solat taubat. Saya percaya pada Allah, dan saya jumpa seorang guru lagi, Datuk Seri Baharudin, iaitu yang membangunkan Al-Kalam di Puchong. Kalau kita ingat pada tahun 2018 kereta penuh di Puchong pada waktu itu, yang ada sekolah tahfiz kat Puchong. Saya pergi jumpa beliau dan beliau bagi saya satu ilmu saja. Asrul, balik baca Fatihah satu hari 313 kali, jangan putus seminggu ni. Sebab apa? Rahsia segala ilmu perubatan dan dalam Fatihah. Kalau Fatihah baca tak betul, solat pun tak betul. So tuan-puan balik, saya baca Fatihah tu hari 313 kali. Nak baca 40 kali pun tersebut-sebut tidur, betul lah. So 313 kali. So saya faham 3 kali pusing tasbih dari 300 kali campur dengan 13 kali. Dan alhamdulillah saya buat penuh istiqomah. Dan bila 11 minggu saya serahkan diri saya pada HKL. HKL buat ujian lagi sekali, saya pingsan. Dan waktu-waktu tu oksigen dimasuk dalam badan, semua pakar tarik saya keluar daripada mesin apa semua. Waktu tu saya ingat saya dah mati dah. Memang saya dah mati dan saya ingat lagi saya tak ingat mak saya tak ingat family saya tak ingat apa dah. Saya ingat lagi sampai sekarang, saya ingat satu benda saya cakap, ya Allah ya Tuhanku, kalau ini waktunya aku dah reda dah. Kalau ini waktunya kau ambil lah aku. Tuan-puan, kalau kita sampai satu nikmat reda tu, kena faham tu tuan-puan. Ustazah depan saya kalau saya cakap benda ni, kalau saya salah dari segi agama,
Tapi saya ini yang saya rasa pada waktu tu. Kalau kita dapat sampai tahap redha tu, yang orang cakap aku redha. Susah orang nak cakap pasal redha ni dari hati Bila you sampai tahap redha tu, you akan rasa penuh nikmat dah. You rasa Allah dah memang dekat dengan you dah. Dan waktu tu saya redha betul. Saya kata, ya Allah tunggu, keluar ini saya tak rasa. Masa tu saya rasa dada saya panas, saya rasa nyawa saya dekat halkum dah saya rasa. Yang saya sedar, doktor tepuk muka saya 5 pakar kot. Tepuk muka saya, dia pasang ECG apa semua, masuk oksigen, ada gambar dalam buku saya pun ada. And then saya terus sedar, lebih kurang sejam pun saya sedar. Saya terus, diorang letak saya macam dekat ICU jugalah, dekat neuro, dekat kaji saraf Tuanku Abdul Rahman HKL pada waktu itu. Alhamdulillah, esok result keluar. Allah Maha Kaya tuan-puan, subhanallah. Allah Maha Hebat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Esok result keluar against apa yang result sebelum ni. Apa yang saraf tersepit dekat kepala saya ke apa yang sebenarnya nak operate, tidak ada. Hilang. Miracle. Sampai saya cakap, doktor, are you serious doktor? Kepala saya still turning to the right. Kepala saya macam ni lagi. Doktor cakap, Major Hasrul, kita tak boleh operate you. So apa kami tak jumpa apa yang kita jumpa sebelum ni. So tuan-puan, ini adalah miracle. Apabila kamu diuji, kan? Bila kamu diuji, maknanya Allah sayang. Bila Allah sayang, confirm kamu diuji. Itu yang saya faham. Kamu diuji, kan? Sebab Allah sayang. Dan waktu Allah sayang tu, mesti kamu diuji. Kalau kamu diuji, kalau Allah sayang kita, tapi Allah tak uji, hidup ni rasa tak nikmat tau. Rasa tak nikmat. Waktu saya dalam uniform sebagai seorang pegawai tentera, saya rasa hidup saya dah cukup dah. Gaji 10,000, pangkat meja, orang tabik spring. Assalamualaikum tuan, masuk pagi, assalamualaikum tuan, kasut orang ni, driver ada, makan orang hidang. Tuan-tuan, semua nikmat dunia ni kita rasa tuan-tuan. Gaji 10,000 nak buat apa? Betul tak? Semua nikmat kita ada. Driver ada, kapten bang pergi labang, kucing buat spot check, semua saya ada. Tapi tuan-tuan, bila Allah sentap, dia sentak habis. Kereta jual, motor jual, habis semuanya. And then barulah saya bangunkan saya punya perniagaan semula dengan satu niat. Kerana pertama saya dah redha. Kedua tuan-puan, saya kena sabar. Yang ketiga, saya kena bersyukur dengan saya dapat. Baru saya bangunkan sistem ni dengan satu tagline, iaitu jihad ilmu, jihad ekonomi dan juga jihad pendidikan. Bagi saya, ini saja peluang saya boleh bercakap. Tuan-tuan tahu tak, dari pagi tadi saya ada 3 event. Pagi tadi. Saya diuji pagi tadi dengan 3 event. 3 event ni pertama adalah jemputan daripada Tun Mahathir untuk Palestin, pelancaran Justice for Palestine. Saya masuk. Dalam keadaan kepala saya malam tadi, saya sakit malam tadi, sehingga pada waktu ni saya diuji dengan sakit tuan-tuan. Lillahi ta'ala, saya tengah bercakap ni, kau nampak saya kulu gili tu, saya tengah sakit ni. Okey? Dan setiap saat saya sakit tu, saya cakap pada diri saya, ya Allah Tuhanku, setiap denyutan ni, berdenyut-denyut kat leher saya ni, adalah doa dan juga zikir badan saya sedang bertasbih. Maknanya satu penyakit saya, satu dosa saya gugur, satu darjat saya yang kau tengah naik banyak Allah. Tuan-tuan, diuji ni satu nikmat tau. Sakit memang sakit, stres nak marah bini, nak marah anak tadi. Tapi tuan-tuan, sakit ni. Saya cakap kat Tuan DJ Padu depan saya ni, boleh tak kalau aku take kalau aku keluar kan? Tapi saya tak boleh, saya kata zalimnya aku. Cikgu Wan Zayu tak harapan ni. Cikgu Wan Zayu, saya makan painkiller tadi petang, lepas asar. Saya mengalah. Sebab saya bertahan dengan painkiller, saya kata aku tak ambil painkiller dulu ni. Lepas asal dia saya ambil juga. Dan apa saya buat? Saya suruh anak saya umur 4 tahun pijak belakang saya ni. Mereka ketuk belakang ayah. Ketuk belakang ayah. Malam ni ayah ada program begini. Start motor jangan balik. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya nikmat buat motor boleh cikgu. Alhamdulillah saya boleh buat motor sekarang. Saya tak boleh buat motor tu lah. 2 tahun saya tak boleh buat motor takut. Kepala ke kanan kan. Alhamdulillah sekarang saya boleh bawa beli motor second hand 2-3 hari lepas. 1,200 naik motor sekarang. Alhamdulillah. Laju pula tu kan. Okey. So anak saya urut pagi petang tadi. Urut ketuk-ketuk. Saya makan painkiller. Sebab apa? Untuk melepaskan satu amanah tuan-tuan. Untuk melaksanakan amanah yang Allah Ta'ala hantar pada kita. Tapi denyutan tu ada lagi. Kan? So bagi saya, kita kena terima dengan redha. Sebab apa Allah Ta'ala tengah nak naikkan darjat kita. Tuan-tuan, ujian ni, dia ada satu benda nikmat. Allah pernah uji kita dengan pangkat tu lah. Pangkat meja ni. Kan? Agung pakaikan pangkat terbaru. Orang respect, orang salute. Allah tarik nikmat tu. Dia bagi benda lain pula. Dia bagi sakit pula. Dia bagi orang hilang, kawan-kawan hilang ni. Kalau nak kena diuji ni, daripada buku Cikgu Azayu tu, lebih kurang macam cerita macam saya. Saya sakit ni, habis. Corporal yang dulu hormat saya, habis. Jumpa saya pun tak tegur tuan-puan. Dulu, tuan ini. Tak ada. So, adakah saya kena ambil hati? Tidak. Bagi saya, itu adalah ujian yang Allah bagi kepada saya. So, bagaimana saya bangunkan sistem tuan-puan? Saya doa hari-hari. Saya tidak pernah mengalah pada doa. Sebab saya tahu kekuatan orang mukmin, orang muslim, orang beriman ni adalah doa.
kita tidak ada senjata lain dah. Kita tidak ada vaksin yang paling hebat, kita tidak ada ubat yang paling hebat, dan hingga ke hari ini cervical dystonia ni diiktiraf sebagai satu penyakit saraf yang tidak ada penawar dan tidak ada punca di dalam dunia, tuan-tuan. Dan apabila saya dengar ayat tu, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan rasa? Rasa macam hidup ni habis tau. 3 bulan saya terbaring ke rumah, saya tak nak jumpa orang. Tak jumpa orang ni. Malu jumpa orang, kepala ke kanan, habis pun kawan-kawan tak datang rumah. Habis ni. Tapi saya doa pada Allah Ta'ala, saya kata, saya kena bangkit, saya kena bangun. Saya kena bangun sebab apa? Saya kata, aku ada engkau ya Allah. Lepas ini saya buka kitab, pertama saya buka 99 Asma' Husna. Itu pertama. Sebab dalam tu, Yadar. Yadar adalah yang memberi yang mudarat, betul tak? Kalau saya silap, minta maaf ni, saya tak belajar bahasa Arab. Yadar. Yadar. Hari-hari tuan-puan, saya akan baca Yadar lebih kurang 300 kali. Saya berzikir. Sebab apa? Dia yang maha memberi mudarat. So tuan-puan, apa kita takut? Kalau dia maha memberi mudarat pada kita, kenapa kita takut dengan sakit? Sedangkan Allah Ta'ala yang maha memberi mudarat pada kita. Bukannya penyakit COVID-19 tu, bukannya penyakit saraf tu. Dia yang paling maha bagi. Ya Allah, tak saya Ya Allah. So kita ada Ya Rahman, Ya Rahim. Kita ada apa lagi? Semua benda-benda tuan-puan, semua yang hebat sifat-sifat dia. Yang merangkumi semua dari sifat Allah. Tuan-puan, saya hari ini saya hanya amalkan 300 nama-nama Asma' Husna. Itu je amalan saya hari ini. Saya tak kerti nak buat amalan lain. Dan apa yang saya buat lagi, tuan-puan? Saya berdoa, Ya Allah Tuhan, kau pertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Itu je. Jumpa juga orang tak baik, Tuan Azli. Cik, saya jumpa juga orang tak baik. Ada kan? So, rupanya orang tak baik ni, dia memberi satu ilmu kepada saya untuk belajar sabar. Dan ini sifat-sifat marah saya dulu, sifat marah saya semua hilang. Apabila saya dipertemukan Dr. Nozila. Dr. Nozila orang yang relax, cool dia. So, saya belajar ilmu tu pula. Oh, relax je. Dan saya dapat tenang. Kan? Dan saya belajar menerima apa saja yang Allah Ta'ala bagi, kita terima. Terima dulu, ini kita absorb, kita terima, kita analyse, ini kita keluarkan. Dan dulu saya asyik marah orang je. Marah, maki hamun orang, maki hamun, saya pesta, maki hamun apa. Baling meja, baling file apa semua ni. Tapi bila sakit, kita sedar. Allah Ta'ala hantar kita orang-orang yang hebat, orang yang baik kita. Tuan-puan, kat sini apa yang saya boleh share pada malam ni sebelum saya buat pelancaran amanah daripada Cikgu Wan Zayu. Apa pertama sekali kita kena doa. Doa jangan putus. Doa jangan putus. Sebab apa? Doa tu dia melekat kita dengan Allah. Tak ada benda lain kita boleh dekat dengan dia, kita doa. Kedua, tuan-puan, jangan berhenti putus asa. Jangan kita berhenti berikhtiar. Jangan putus asa. Jangan berhenti give up. Selagi kita ikhtiar, selagi tu kita dapat pahala. Seronok tau. Hari ni orang cakap saya dapat daripada Profesor Hidayah. Hadiahkan saya seluar Aurora. Dr. Nozila hadiahkan saya stokin Aurora. Mahal tau. Seluar je 800. Betul ke Zila? 800 seluar tu, seluar ketat tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar kita orang yang baik-baik. Orang yang tak berkira kita. Rezeki yang kita tak sangka-sangka, tuan-tuan. Rezeki bukan dengan duit. Saya dapat seluar ketat tu. Nak beli RM800. Dihadiahkan oleh Profesor Hidayah. Saya nak tengok MS sihat. Dr. Nozila bagi stokin pula Aurora. Saya pakai stokin tu tengok tidur malam Bila bini suai kan, tak pernah tidur pakai stokin pula. Pakai seluar tight ketat macam legging tu. Pakai. Orang hadiahkan. Nak tengok kita sihat. Mampu beli. Tapi bila orang bagi, kecil lain tau. Orang bagi lagi semangat pakai. Sebab apa? Benda free. Betul lah. Apa yang seronok? Benda free lah. Cikgu Azli. Benda free. Seronok pakai. Orang bagi kita, orang nak bagi kita sihat, tuan-puan. Ini yang paling seronok. Orang bagi macam-macam. Ada yang post pula budu. Budu pun sampai makan budu. Orang post cencaluk 3 hari lepas. Cencaluk dia Melaka. Dr. Nurhati Yusof hantar cencaluk 3 botol, tuan-puan. Ini semua nikmat Allah Ta'ala bagi yang boleh kita bersyukur. Kita sabar. Kita reda dengan apa Allah Ta'ala bagi. Kalau tuan-puan datang ke Kota Damansara, saya jemput datang ke MACA ni. So apa saya nak ajak semua menulis ibu dengan saya. Boleh tak? Yang mana belum join MACA Family, jom datang dengan saya. Kita nak buat program Palestin lepas ni. Saya nak beritahu Cikgu Wan Zayu. Lepas ni kita nak bersama Tun Mahathir pula lepas ni. Saya dah berbincang nanti, kita akan bersama Tun Mahathir untuk kita pergi ke Palestin. Logo MACA, logo KPMN, KUM dah sampai ke Gaza tuan-puan bulan puasa itu. Alhamdulillah. Logo kita dah sampai ke sana untuk kita bagi anak-anak Gaza makan, anak Palestin makan. Saya pun tak pernah sangka dalam kita sakit macam ni, kita dapat macam ni. Kalau tuan-puan esok join ibu, Pendabit dah habis, datang ke H2 kita di Kota Damansara, JPN kan, semua Ustaz Sofian semua daripada JPN Negeri Selangor je, tak jauh pun datang ke Kota Damansara ni, datang kat depan segi kolej ni, kita di H2 kat sini, meja yang saya duduk ni, kursi yang saya duduk tuan-tuan, rak di belakang saya ni, meja-meja dalam ni semua, komputer sebelah kiri saya ni, yang satu kamera lagi ni,
Semua dalam ni tuan-puan bukan daripada duit saya. Semua datang daripada duit sahabat-sahabat, saudara mara saya di dalam keluarga MSGA Sdn Bhd. Tuan-puan, saya buka company ni, HQ ni, beli barang-barang ni semua dibelikan oleh tuan-puan. Tuan-puan, nikmat rezeki apa yang kita nak ragu-ragukan lagi ni kan? So tuan-puan, sakit ujian tu Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik kepada kita. Cuma dia tengok kita dapat tahan tak tahan. Antara kita tengok kita dapat lawan tak dapat lawan. So tuan-puan, doa saya lagi sekali, last ke tuan-puan, saya pada malam ni, doa yang saya amalkan lagi satu adalah, saya selalu tidak minta kekuatan. So apabila saya minta kekuatan, saya pernah tanya, ya Allah kau beri aku kekuatan. Lagi banyak dia uji kita. Cikgu Aziz dia test tadi, ya Allah kau bagi aku kekuatan. Lagi banyak dia bagi. Kan? Seminggu makan 1 painkiller, jadi seminggu 3 biji painkiller. Bagi tengok kita kuat tak kuat. So saya tukar. Ya Tuanku, kau permudahkanlah apa yang kau beri ujian pada aku. Memang dia bagi permudahkan. Dari situ tuan-puan saya belajar. Allah Maha mendengar. Allah Maha pengasih. Allah Maha penyayang. Dia Maha pengampun. Bangunlah malam pukul 4 pagi tuan-puan. Itulah rahsianya. Bangunlah 4-5 pagi. Niat bangun 4-5 pagi. Kalau rasa malas sangat nak bangun 4-5 pagi tu, senang macam saya semalam. Saya balik semalam, saya tidur sekejap. Pukul 12.30 saya bangun. Anak saya bawa gosok gigi. Saya terus main tahajud. Kan kita tidur kejap kan? Main tahajud. Main tahajud saya main witir. Jangan tinggal witir. Setiap malam jangan tinggal witir. Saya tidur balik. Saya sedar pukul 5 pagi. 5 pagi bangun balik. Bangun balik buat sembahyang taubat kejap apa semua. Buat witir dah buat macam tadi. Tak ada buat lah. So sampai subuh. Dan hari-hari saya akan pukul 4 pagi saya akan tidur atas sejadah. Tuan-puan, itu saja saya boleh kongsi tip-tip sebab saya diberitahu apa yang dipati saya akan beritahu lah kan. So tip-tip yang saya boleh bagi jika kita diuji dengan kesakitan. Tuan-puan, hari ini kita sedih, itu adalah ujian. Hari ini kalau kata kita gembira, itu adalah ujian. Tuan-puan, kalau hari ini kalau kita kaya, itu adalah ujian. Kalau kata kita miskin, itu adalah ujian. Kalau kata kita sakit, itu adalah ujian. Kalau kita sihat, itu adalah ujian. Pilih yang mana, macam Ustaz cakap tadi, itu adalah takdir. Tuan-puan, Allah Ta'ala bagi kita satu kelebihan. Kelebihan untuk kita memilih kan. Allah Ta'ala bagi satu kekuatan, itu membuat satu keputusan. Apabila kita tengah sakit, kita diberi pilihan. Nak jumpa doktor ke, nak jumpa bomo. Dia diberi pilihan. Kita jumpa doktor dulu. Biar doktor scan kita dulu. Jangan jumpa bomo dulu. Kan bomo scan kita kan. Jin. Sian jin tuan. Tuan Aziz, sian jin. Semua salah jin, Cikgu Wan Zayu. Semua salah jin. Kan? Jin pun tak tahu apa Semua salah jin. Ini waktu saya sakit. Semua salah jin. Jin kepak kepala kau lah. Anak jin kau langgar dekat Subang lah. Subang 2016 aku dekat Lubnan. Bila masa pula aku langgar anak jin dekat Subang? Bayangkan. Ni saya jumpa ni. Saya jumpa. Ni tuan langgar anak jin tengah hari tahun 2017 dekat Subang. Minta maaf lah. Tok, 2016, 2016 saya dekat ni macam ni 2016 saya langgar anak jin. Kena pergi minta maaf kat ibu jin, macam-macam lah kan. So kita pergi ke doktor yang pakar, ahli bidang. Biar dia pergi cek dulu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Pilih yang betul dulu yang mana yang kita minta. And then bawa Allah Ta'ala bagi kita satu kekuatan, iaitu membuat satu keputusan. Kau nak guna mana? Kau nak guna ubat hospital? Kau nak guna alternatif? Kau nak guna yang mana? So itu saya boleh share pada malam ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada saya, dengan segala kekuatan yang Allah Ta'ala pinjam kepada saya dengan ini melancarkan e-book yang ditulis oleh saudara Wan Zayu Hisham pada malam ini yang berjudul Aku Yang Diuji secara rasminya. Semoga pengisian di dalam e-book ini mampu memberi satu perubahan, satu motivasi, satu teladan dalam hidup kita tuan-tuan, supaya ianya menjadi asbab untuk kita berhadapan dengan Maha Pencipta di alam akhirat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Encik Asrul Taufik bin Roslan, Master Shiro, CEO MSGA Sdn Bhd atas ucapan dan pelancaran e-book karya Cikgu Wan Zayu Hisham sebentar tadi. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebagai tambahan kepada cabutan bertuah kita, saya dimaklumkan oleh Ustaz Wan Zayu, kita ada 3 lagi cabutan yang terakhir pada malam ini. 3 peserta yang bertuah yang akan menerima kit kelas online seni tulis e-book Gaya Wan yang bernilai RM79. Tajaan Cikgu Wan Zayu Hisham. Ini grand finale. Silakan Ustaz, kita buat cabutan untuk 3 yang bertuah pada malam ini. Okey, 3 alhamdulillah. 3 last 3 ni ini adalah produk saya juga untuk bila dia buat kelas, dia macam penat juga, jadi kita tukar kepada video.
So hari ini saya akan share 3 orang dapat video ni lah, insyaAllah. Saya akan hantar pada email. Okey, yang pertama. Baik, kita lihat siapa yang bertuah. Ustazah Norehan. Tahniah. Ada tak Norehan? Tadi ada kan? Ada Ustaz? Norehan ada tak Norehan? Ke dah keluar lah? Ke dah lewat? Ada. Okey, tahniah. Okay. Terima kasih. Next. Dua lagi. Puan Ramlah. Mana ada tak Puan Ramlah? Puan Ramlah Ahmad. Ifkon. Ada tadi tu. Ada. Tahniah ada. Puan Ramlah. Satu lagi yang terakhir. Tengok siapa yang bertuah. Last one. Oh, tahniah kepada Cik Darul Irwan bin Datuk Haji Dangiran. Ada tak Tahniah. Darul ni? Ada tak? Macam tadi ada. Ada Cik Darul kita? Cik Darul? Mana Cik Darul kita ni? Kalau tak ada kita cari lain. Kita cari yang ada je. Cik Darul? Darul tak boleh bagi lah. Oh, tak ada nampaknya tu. Silakan Ustaz. Last. Bilik dia pun bilik sebelah saya je. Tak ada rezeki Cik Darul banyak. Silakan. Yang lain. Bagi yang ada. Macam laju sejak lewat malam ni. Oh, lambat pusingnya Ustaz dah ni. Yazan Nurliza ada tak? Ustaz Nurliza? Satu. Ada. Alhamdulillah. Settle dah Ustaz. Ustaz. Tahniah dan syabas kepada yang bertuah pada hari ini. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua tamu jemputan dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam majlis ini. Jika tersalah kata, tersilap bicara, terlanjur berbahasa, ampun maaf juga dipinta. Sesungguhnya yang baik itu dari Allah SWT dan yang kurang itu adalah dari segi kelemahan saya sendiri. Besi tembaga biar di tanah, emas swasta dibawa pergi. Berakhir kata di hujung noktah, di lain ketika bersua lagi. Semoga berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Semoga ukhuwah dan jalinan mesra ini akan berkekalan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita bergambar sekejap boleh? Silakan. Kusiha boleh tolong ambilkan gambar. Okey, boleh, insyaAllah. Okay, thank you. Okey, sila on video siapa yang boleh. Kita ada dua muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan senyum semua. Okey. 1, 2 senyum. Sekali lagi. 1, 2 senyum. Okey, sebentar. Tadi page 1, sekarang ke page 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 senyum. One more. 1, 2 senyum. Ustaz Wan Zayu, saya ada pesanan boleh ke? Okey, teruskan. Silakan. Tahniah diucap Ustaz Wan Zayu. Aku yang diuji ibu terbaru. Ibu yang bagus, kontennya padu. Minat menulis, jom berguru. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Kusiha. Kena jawab pantun tu Ustaz. Kalau dah dijual mesti dibeli. Payah nak jawab Singapura yang pantun ni payah sikit. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak dari Sabah lah Datuk. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Ransha. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Selamat Terima kasih Ustaz Sufian. Terima kasih. Tahniah Cikgu Wan. Tahniah Cikgu Wan. Terima kasih semua. Salam. Terima kasih Puan Ramlah. Terima kasih semua. Nanti hadiah saya akan hantar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Payah. Terima kasih. Payah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kat mana tu? Salam. Bila dah? Salam. Terima kasih semua yang hadir. Subhanallah. Pak Ku datang bila Pak Ku tu? Kita ni main dalam majlis seorang ni. Tak Habis ada. dah. Boleh. Dah habis lah. Habis boleh main lah. Ini macam luar kemah lah ni. Kita luar kemah. Dah luar kemah dah. Dah luar kemah dah. Ustaz Azli dah bagi dah ni kan. Saya dah tutup tu kira dah habis tu. Betul, Dah betul, wabillahi kira. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum tu Luar kemah. kira dah settle dah. Masa Syirah boleh masuk dah.